Lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama Suara kurang sikit lah Ustaz. Allah Ta'ala. Ya. Suara kurang. Dah maksimum dah tu. Sebab mula-mula biasanya kita slow je, lepas tu baru angkat suara. Dah maksimum dah, 100 dah. Tak boleh dah buat. Memang macam ni. Jadi kita sampai pada ayat yang ke-19 betul Tuan-tuan boleh bagi ni je, tak payah apa unmute Tuan-tuan boleh bagi syarat saja. Jadi tunjuk video je, tunjuk muka saja, jadi boleh bagi syarat, senang. Okey, jadi ayat 18 dia fokus fokus pada surah ni antaranya ialah surah ni surah 18 dan antara ayat fokus dia ialah ayat 18 juga. Senang, surah 18 Al-Kahfi. Dan ayatnya ayat 18 kita dah baca sebelum ni, tapi sekadar untuk apa kita panggil flashback apa yang kita dah sebut Ayat yang ke-17 dan 18 ini Allah sedang berinteraksi dengan Nabi. Sebab kita tahu Quran ni dia daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah turunkan ayat Allah sedang bercakap dengan Nabi. Dia dialog lah antara Allah dengan Nabi dan apa kita panggil Nabi menjadi apa kita panggil mukhatab. Mukhatab ni maknanya orang yang sedang dibawa bicara oleh Allah. Sebab tu dua-dua ayat tu Allah sebut Muhammad jika engkau melihat matahari. Itu ayat yang ke-17. Ayat 18 Muhammad kalau kamu ada di sana, jika engkau berada dekat dengan gua tu, itu ayat 18. Tuan-tuan kena perhatikan ayat tu Ustaz baca dia punya teks Arab dan Ustaz terjemahkan dan Ustaz bawa supaya kita faham ayat tu macam seolah-olah Allah sedang bercakap dengan kita. Sebab tu bila kita baca Quran kita kena anggap Allah sedang bercakap dengan kita. Baru kita rasa Quran tu kena pada kita. Kalau tidak kita rasa macam jauh sangat Quran tu daripada kita. Sebab tu salah satu daripada cara untuk kita dapat memahami dan menghayati Quran tu ialah apabila kita anggap Allah sedang bercakap dengan kita. Memanglah ketika Allah turunkan ayat tu Allah sedang bercakap dengan Nabi. Tetapi apabila kita letak dalam situasi Allah sedang bercakap dengan kita, maka kita akan dapat merasakan ayat tu. Okey, ayat 18 kita dah sebut. Gambaran dia ialah gambaran ada yang tak mute ni. Sebab dia ada echo tuan-tuan. Siapa yang tak mute tu? Tuan-tuan kena sensitif sentiasa tengok pada mute dengan video tu Okey, mudah-mudahan dah perasan siapa yang buat kesilapan tadi. Okey, terus Watahsabuhum aiqaza. Kita ulang. Watahsabuhum. Muhammad, jika jika engkau berada di situ. Maknanya Allah sedang bagi tahu Muhammad, kalaulah masa 7 pemuda ni tidur dalam gua, ketika engkau berada di situ. Katalah kalau kau berada di situ, memang Nabi tak ada di situ. Tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi dengan ustaz ke tempat ni, tuan-tuan akan boleh gambarkan. Katalah kita sampai di depan muka pintu gua tu. Jadi kalau kita ada di situ, Allah kata watahsabuhum aiqaza. Engkau akan menyangka, tahsabuhum tu menyangka. Engkau menyangka, ta depan tu maknanya engkau. Sebab Allah sedang bercakap dengan Nabi. Jadi Allah kata Muhammad, engkau akan menyangka mereka itu, mereka tu ialah the 7 sleepers tu lah, 7 pemuda tu. Aiqaza, engkau akan menyangka mereka ini terjaga. Aiqaza ni sedar, terjaga. Kerana mata mereka yang tidak tutup habis. Kita dah sebut. Mereka tidur tapi seolah-olah macam terjaga. Wahum ruqudun. Waw di situ makna sedangkan. Waw di situ bukan makna dan. Sebab waw ni dalam Quran ada banyak fungsi. Ada waw sumpah pun ada. Contoh macam wal asri, wal fajri tu waw dengan makna sumpah. Demi masa. Demi waktu fajar. Itu waw bukan dengan makna dan.
Kadang-kadang waw masuk dengan makna dan, kadang-kadang dengan makna walhal. Ya. Yakni pada ketika kamu melihat mereka, mereka itu ya seolah-olah macam terjaga, wahum ruqudun, sedangkan hum mereka itu ruqud, sedangkan mereka itu tidur. Ya, mereka itu tidur tapi nampak macam terjaga. Ya. Sebab itu siapa-siapa yang datang ke situ, katalah dia boleh intai ya siapa yang ada di situ, siapa yang tujuh pemuda yang sedang tidur, mereka akan rasa takut. Pasal nak kata tidur macam jaga, ya, nak kata jaga nampak macam tidur. Jadi itu cerita pertama, ya. Dan kita habis cerita di situ sebab ada huruf jim dekat atas tu, ya. Waqaf, dia panggil waqaf jaiz. Waqaf jaiz maknanya boleh, harus kita berhenti situ dan tak perlu ulang. Ya, kita tak perlu ulang, tak payah ulang wahum ruqudun wa nuqalibum, tak perlu. Sebab wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud itu adalah complete sentence. Maknanya ayat tu dah siap dah. Ya, dah selesai. Kita boleh stop kat situ. Dan kita boleh sambung. Ya, boleh sambung cerita lain. Wa nuqallibuhum. Allah kata nuqallibuhum. Kami bolak-balikkan. Ya, macam orang tidur kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya, jadi Allah kata kami bolak-balikkan mereka zatal yamin ke arah kanan, yamin, wa zatal shimal ke arah kiri. Ke kanan pun mereka berpaling dan ke kiri pun mereka berpaling. Ya. Wa kalbuhum, sedangkan sekali lagi wow, sedangkan kalbuhum. Kalbun, apa makna kalbun? Anjing. Memang ada seekor anjing ikut mereka. Ya. Wa kalbuhum, sedangkan anjing mereka bukan anjing mereka, tapi anjing ini ikut mereka. Ya, masa mereka nak melarikan diri, ya, ada seekor anjing ikut mereka. Anjing ni bukan milik mereka. Kerana kita tahu hukum pada zaman tersebut, ya, ini zaman Nabi Musa ni, ya, maknanya zaman Taurat. Taurat pun sama macam Injil. Injil pun sama macam Al-Quran juga. Maknanya anjing, ya, dianggap sebagai binatang yang mughallazah. Ya, anjing tu ialah binatang najis mughallazah. Ya, mana kena samak lah kalau kita bersentuh dengan dia dari segi jilatan dia, jilatan. Ya, kalau tubuh tu ada perbincangan. Ya. Sebab tu kalau tubuh dia kering, tangan kita pun kering, tak najis lah. Tapi kalau tubuh dia basah atau tubuh kita basah, bersentuhan, itu ada isu perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau jilatan anjing, jilatan tu confirm. Ya, kita kena basuh dengan 7 basuhan, salah satunya dengan air tanah. Ya, ini kita semua tahu. Kita panggil samak lah. Ya, dalam bahasa kita panggil samak. Jadi anjing bukan binatang peliharaan sebagai pet, bukan. Ya, tetapi dia sebagai hunting dog. Ya, hunting dog boleh dan sebagai security pun boleh juga. Dua je fungsi dia. Sama macam sekarang juga. Ya, jadi zaman tu pun sama. Sebab itu kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Quran, kandungan dia lebih kurang sama je. Maknanya dia kitab undang-undang. Ada cerita pasal solat, cerita puasa, cerita zakat, cerita haji. Ya, sama. Tak ada beza. Cerita akidah, cerita akhlak sama. Ya, cuma Quran yang paling lengkap lah. Dan Quran tidak boleh diselewengkan. Sementara Taurat dan Injil sudah terbukti memang dia telah diselewengkan. Sebab tu Allah datangkan Quran. Ya, untuk betulkan balikkan balik Taurat Injil tu kepada jalan yang lurus. Balikkan balik orang yang berpegang pada agama Taurat dan agama Injil kepada jalan kebenaran. Ya, itu sebab Quran diturunkan sebagai final revelation. Quran ni adalah wahyu terakhir. Ya. Okey, jadi oleh kerana itu, ya, maka undang-undang hukum ni lebih kurang sama. Kadang-kadang ada kaifiat yang berbeza, cara, ya, macam taubat pada zaman Bani Israel, zaman Taurat. Kalau mereka buat salah, mereka sembah berhala sebagai contoh, mereka nak taubat, mereka kena bunuh diri. Zaman kita tak perlu bunuh diri. Kita taubat nasuha saja. Ya, menyesal atas apa yang kita buat, bersungguh-sungguh meninggalkan perkara tersebut dan tidak, ya, berfikir untuk mengulanginya lagi. Ya, itu dipanggil taubatan nasuha. Okey, selesai. Ya. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya. Kemudian apa lagi, ya? Wakal buhum, anjing tadi. Basitun zira'aihi bil wasit. Jadi anjing, ya, yang mengikut mereka tadi, ya, follow je. Pengajaran dia apa dia? Manusia, orang baik ni, binatang-binatang pun suka dengan dia. Anjing yang najis mughalazah pun suka nak ikut.
Walaupun disebut budak-budak ni halau mereka ni. Ya, halau anjing tadi. Anjing tu tak nak pergi. Anjing tu nak bersama dengan mereka. Macam kita lah ya, orang Islam ni. Kita pergi mana-mana ada anjing, anjing suka nak datang kat kita. Ya, sebab apa? Ya, sebab orang beriman ni memang makhluk pun suka dengan dia. Ya, macam kucing sama juga ya. Tuan-tuan, kucing ni bukan semua rumah dia datang tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang yang binatang-binatang pun malas nak datang rumah dia. Ya, antara salah satu ni para ulama sebut ya, dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Salah satu daripada apa kita panggil ya, petanda ataupun indikator ya, rezeki yang kita dapat tu berkat ya, salah satunya ialah binatang-binatang suka datang. Ya, sebab apa? Sebab rezeki berkat. Binatang pun tahu tuan-tuan. Ya, manusia yang kadang-kadang tak sedar. Ya, sebab tu kita tengok kadang-kadang pasal apa kucing banyak sangat datang rumah kita, sebab kita bagi ikhlas. Kita bagi tu bukan nak supaya wartawan rakam kita punya kebaikan, bukan. Ya, kita buat tu kerana alhamdulillah kita ada rezeki lebih, kita belikan makanan kucing ke apa, kita bagi pada kucing yang datang. Kadang-kadang kucing tu bukan kucing kita pun. Kita tak bela dia pun. Ya, tapi dia suka datang. Ataupun kadang-kadang kita bagi makan pada kucing kita, ada baki-baki tu kucing lain datang makan, tak apalah. Ya, kita kata itu rezeki dia, hak dia lah. Ya, sudah macam tu. Jadi binatang tadi, anjing tu ikut. Dan anjing tadi tak masuk dalam gua. Sebab undang-undang dia sama. Anjing tak boleh bawa masuk dalam rumah. Tempat kita tidur. Mereka tak rumah lah. Mereka gua lah kan. Tapi anjing tak masuk. Budak-budak ni pun letak anjing tu kat luar. Ya, dan anjing tu pun tidur. Macam mana kita tahu dia tidur? Sebab di sini dia sebut basitun. Basit mana dia menjulurkan. Ya, ataupun membentangkan. Ya. Zira'aihi, dua lengannya. Zira' Zal, Ra, Alif, Ain maknanya apa dia? Maknanya ialah lengan. Lengan tu ni ya. Kalau daripada hujung jari sampai kepada pergelangan ni kita panggil tangan dalam bahasa Arab. Dia panggil yadun. Ya. Sebab itu bila orang yang mencuri dihukum potong tangan. Potong tangan bukan potong lengan. Jadi bila potong tangan maknanya dipotong di pergelangan tangan. Sebab yang disebut sebagai yadun, tangan dalam bahasa Arab ialah daripada hujung jari sampai pergelangan. That is yadun. Itulah tangan. Daripada pergelangan sampai ke siku, ini kita tak panggil tangan. Ini kita panggil lengan. Dalam bahasa Arab, zira'. Zira'. Ni disebut zira'. Ya, Allah tak kata yadun. Allah kata zira'un. Tapi pasal apa baca zira'aihi? Sebab ada dua lengan. Jadi bila anjing tu tidur, ya, dia Dia bentangkan dia punya dua lengan dia, ya. Tu kalau dia berehat dia tidur macam tu. Sebab anjing dia tak tidur menelentang ataupun apa kita panggil macam kita manusia tak. Sebab dia binatang empat kaki. Ya. Kebanyakan yang empat kaki macam tu cara tidur dia, ya. Kalau kuda lagi hebatlah. Kuda tak duduk pun, berdiri, tidur berdiri. Ya. Jadi lain binatang, lain cara dia. Ya. Tu Allah buat. Allah Maha bijaksana. Bil wasit. Wasit tu di mana? Wasit tu ialah tempat lapang di depan gua. Ya, kalau tuan-tuan yang pernah pergi ya sama ustaz, ya, kita dah pergi ke tempat ni, kita tahu depan tu memang ada kawasan lapang. Anjing duduk di situ. Ya. Sebab daripada kawasan tu nak naik ke nak pergi ke gua tu kita kena naik tangga. Sebab gua tu di sebelah atas. Ya, kita kena naik tangga ya nak pergi ke pintu tu. Jadi kita kena menaik. Maknanya kalau kita daripada bawah kita kena naik tangga lah. Tangga tu tidaklah tinggi sangat kan. Tapi maksudnya kena naik. Jadi anjing tu tidur di luar gua tu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan yang pernah pergi, tuan-tuan boleh gambarkan. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah pergi, tuan-tuan kena gambarkan sendirilah nak buat macam mana. Ya, tuan-tuan tak pergi lagi. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan akan datang ada trip, tuan-tuan ikut. Supaya tuan-tuan boleh tahu. Ya. Sebab cerita Quran, cerita geografi. Cerita lokasi. Ya. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok piramid, tuan-tuan tak boleh nak gambarkan. Ya, tuan-tuan tak pernah tengok Sungai Nil, tuan-tuan tak boleh gambarkan. Sebab itu orang Mesir panggil Sungai Nil tu ialah Bahrun Nil. Dia tak panggil River Nil. Dia panggil Sea Nil. Sea. Ya, dalam bahasa Arab Bahrun. Pasal Sungai Nil tu yang pertama sungai terpanjang di dunia, lebih panjang daripada Sungai Amazon. Dan dia lebar. Daripada sini ke sebelah sana tu kat tengah-tengah tu ada dua pulau. Ya, dekat Cairo tu tengah-tengah tu ada pulau. Pulau tu ada kawasan perumahan, ada sekolah, ya, ada apa kita panggil, ada kebun, orang tanam, ya. Ada kawasan jeti untuk ambil ikan besar, tuan-tuan. Ya.
Kalau yang kosong saja, tak ada bangunan, tak ada apa-apa tengah-tengah tu, ya, boleh panjang sampai 2 kilometer. Maknanya, ya, nak bagi tahu luasnya ataupun lebarnya Sungai Nil tu. Jadi kalau tuan-tuan dah pernah pergi, tuan-tuan nampaklah ataupun tuan-tuan tengok di YouTube, tuan-tuan boleh gambarkan. Oh, macam ni, patutlah. Ya, patutlah orang Mesir ni kita kata alhamdulillah, ya, tak ada catu air lah. Alhamdulillah. Ya, walaupun pencemaran tu ada. Macam tempat kita pencemaran kan, ya, bukan air tak ada, air ada, tapi sebab ada pencemaran oleh orang yang tak bertanggungjawab, maka berlakulah catuan, ya, berlakulah pemberhentian apa ni, apa kita panggil, ya, tempat proses tadi dan sebagainya. Macam itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan boleh nampak gambaran dia, ya. Ataupun tempat-tempat lain yang kita ceritalah, ya, Palestin sebagai contoh. Jadi tuan-tuan kalau masuk cerita Maryam, tuan-tuan boleh tahu, ya, betapa jauh perjalanan daripada Maryam daripada Masjid Aqsa nak pergi ke Nazareth tu, jauh tuan-tuan. Naik bas pun 2 jam perjalanan. Tuan-tuan kena bayang, Maryam tu sedang mengandung. Macam mana keadaan dia? Dah lah dia melarikan diri, orang fitnah dia. Ya, jadi baru kita nampak kesusahan dia. Macam kita daripada Madinah pergi Mekah kan, ya. Kita naik bas, kita tak rasa. Tapi paling kurang kita boleh merasai dia. Jadi bila Nabi hijrah, bila Nabi buat umrah, bila Nabi buat haji, daripada Madinah pergi Mekah tu 8 hari perjalanan, baru tuan-tuan boleh gambarkan macam mana. Ya, kita ada penghayatan dia pasal kita pernah pergi. Jadi itu kelebihannya, sebab tu dalam Quran Allah kata, berjalanlah kamu atas muka bumi dan lihatlah dengan mata kepala kamu bagaimana Allah buat kesudahan pada orang beriman. Bagaimana Allah buat kesudahan kepada orang kafir yang mendustakan agama. Ya, ada 6-7 ayat macam tu dalam Quran. Ya, yang mengajak manusia supaya melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan, doa sihat, ya, duit alhamdulillah ada, ya. Tapi doa kesihatan supaya kita boleh pergi, dan doa keadaan suasana lah elok balik, insya-Allah boleh berjalan, boleh tengok. Sebab pergi tu boleh pahala tuan-tuan, ya, sebab Allah sebut dalam Quran, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu atas muka bumi. Itu perintah tu. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil fi'il amar. Ya, orang putih panggil command form. Command form tu makna apa? Makna imperatif. Imperatif tu jadi wajib tuan-tuan. Ya, kalau tak wajib pun sunat yang boleh pahala dapat. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, jadi siapa yang suka travelling, macam Haji Macitah suka travelling, ya, tu termasuklah dalam golongan orang yang dapat pahala kerana travelling. Ya, lebih-lebih lagi kalau kita pergi itu untuk melihat kebesaran Allah. Oh, lagilah tuan-tuan. Okey, stop di situ. Balik pada ayat tadi. Lawit tolak tak alaihim. Okey, ini point dia. Ya. Lawit tolak tak alaihim. Lau tu jika. Sama macam bahasa Melayu. Jikalau. Ya, dia conditional sentence tu. Maknanya dia ayat ataupun jumlah syartiyah. Maksudnya kalau. Mana kalau? Kalau tidak, tidaklah. Lawit tolak tak alaihim. Kalaulah kamu berada di sana, Nabi dah tentulah Nabi tak ada sana. Kita pun kita tak ada sana pada waktu tu. Tapi kalaulah kita ada di sana, kita meninjau-ninjau. Ittala' ayat tali' itu maknanya meninjau. Kita boleh hintai ke, kita boleh tengok masuk dalam gua tu. Kita tengok 7 pemuda tadi yang sedang tidur, tapi macam keadaan terjaga. Allah kata, lawallaita minhum firara. Pasti kamu akan berpaling daripada mereka. Maknanya, ya, ada rasa takut. Kat mana rasa takut? Ru'ba tu, ayat yang sama. Kalau kamu berpeluang meninjau-ninjau mereka, lawallaita minhum, pasti kamu akan lari daripada mereka, firara, sekuat-kuatnya. Ya, Ustaz dah bagi perkataan firar, ya. Orang sekarang guna firari, ya, daripada perkataan firar bahasa Arab maknanya lari sekuat-kuatnya, lari sejauh-jauhnya. Wala mulita minhum ru'ba, kerana apa? Kerana la mulita, kerana hati mereka dipenuhi dengan ru'ba, rasa takut. Sebab itulah mereka boleh tidur 300 tahun atau 309 tahun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana keadaan mereka tu, ya, nak kata tidur macam terjaga, nak kata jaga macam tidur. Lepas tu di depan pula ada anjing. Ya, macam kita lah, kita nak pergi sesuatu tempat, dia ada tulis besar situ. Ada apa kita panggil? Ya, ada apa ni? Papan tanda. Ya, dia tulis situ, beware of dog. Beware of bulldog. Ya, cuba kita bayangkan. Kita pun takut nak pergi tuan-tuan. Ya, tapi bila apa kita panggil, ya, bila kita gambarkan anjing yang tadi tu, kita tak tahu apa jenis anjing, tapi yang pasti anjing besar lah. Ya, anjing tu jadi macam pengawal, jadi security pula kat situ. Siapa yang berani nak kacau tuan-tuan? Ini semua Allah buat supaya mereka boleh tidur tanpa gangguan selama 300 tahun Masihi ataupun 309 tahun Hijrah. Kita dah cerita pasal kalender dah sebelum ni. Okey, selesai, ya. Itu ayat 18.
Kita pergi ayat baru, ayat yang ke-19. Panjang ayat ni. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika yang demikian itu ba'asnahum, kami telah utus mereka. Ya, jadi utus tu makna biasa, kalau nabi dia utus, mereka ni tidaklah diutus. Jadi maknanya di sini ada makna lain. Makna apa? Dibangkitkan daripada tidur. Ya, jadi makna mereka tidur selepas mereka selesai 309 tahun, ketika mana raja jahat tu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi siapa nama raja yang jahat tu? Kalau tuan-tuan salin lah. Siapa nama raja jahat tu, Datuk Osman? Raja jahat yang nak tangkap mereka ni. Siapa nama dia? Yunus. Kalau Yunus tak ada ni sangat. Apa Tuan Sri? Daki Yunus. Daki Yunus. Daki. Ingatlah Daki tu. Yang orang jahat. Daki Yunus. Ya. Jadi Daki Yunus tu yang nak tangkap mereka kan. Daki Yunus pun dah mati lah. Ya. Jadi dah mati. Maka ketika mereka bangun, raja lain pula memerintah. Tanpa mereka tahu bahawasanya mereka sudah tidur selama 300 tahun. Ya. Jadi ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Ya. Bangun daripada tidur. Jadi bila mereka bangkit, apa mereka buat? Liyatasaaluna bainahum. Ya. Li supaya yatasaalun, mereka saling bertanya. Bainahum, ya, among them. Antara mereka bertanya, ya, apa yang mereka tanya? Qala qailun. Berkata salah seorang. Ya, qailun tu salah seorang. One of the members lah, one of the 7 sleepers. Ya, minhum daripada kalangan mereka. Kam, berapa lama labistum? Ya, berapa lama kamu tidur, dia tanya. Ataupun berapa lama kita tidur. Pasal dia pun tidur juga. Ya. Jadi berapa lama kita tidur? Qalu, kata mereka. Ya, kebanyakan mereka. Labisna yauman. Kita telah duduk sini, kita telah tidur di sini. Yauman, satu hari. Au ba'da yaumin. Ataupun ya, part of one day. Part of the day. Ya, apa ni? Ba'da tu maknanya sebahagian. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa mereka hanya kata sehari ataupun sebahagian hari, mana setengah hari. Sebab apa? Pasal apa mereka rasa mereka tidur sekejap? Yang pertama, cuba tengok ya, pakaian mereka tak rosak. Ya. Jadi kalau kita bangun, ya, katalah orang tu bangun daripada koma, dia koma selama 2 bulan, 3 bulan, ya, ataupun 6 bulan, bila dia bangun tu rambut dia panjang. Ya. Misai dia panjang. Ya, kuku dia panjang. Dah tentulah dia kata dia tidur lama. Tapi tengok pada tubuh mereka tidak ada perubahan. Ya, Haji Nazri, ya, tak ada perubahan. Maknanya kuku tak panjang, ya, gigi tak menguning, rambut tak panjang, tak ada janggut misai tak panjang. Ya, jadi maknanya dalam keadaan biasa, baju mereka tak jadi buruk, tak jadi lusuh. Ya, tak ada apa pada tubuh, macam seolah-olah mereka baru je tidur. Tetapi mana dapat yang mereka ni tidur sehari ataupun separuh hari? Kerana kalau tuan-tuan masih ingat, kita sebut dulu, mereka masuk pada pukul berapa? Masuk dalam, sampai di gua tu, mereka masuk gua tu pukul berapa tuan-tuan? Waktu bila? Bukan pukul berapa lah, waktu bila? Waktu bila mereka masuk tuan-tuan? Ya. Kita dah pada waktu isyraq. Ya, maknanya matahari baru terbit. Ya, waktu isyraq tu maknanya half an hour lah kalau di Malaysia. 28 minit selepas syuruk, selepas sunrise. Jadi maknanya mereka dah jumpa gua tu, mereka pun masuk. Masuk waktu tu. Ketika mereka terjaga pada waktu petang. Maknanya dah nak menghala. Mana lepas asar lah. Dah nak menghala ke maghrib dah. Ya, jadi mereka sebab tu mungkin mereka tidur satu hari. Ya, ketika mereka bangun tu, ataupun separuh hari. Sebab tu ya, mereka tak rasa mereka tidur lama kerana waktu tadi. Waktu tu tak ada tulis sini lah. Waktu tu dalam kitab tafsir lah sebut. Ya, itu ijtihad para ulama. Waktu yang sebenar Allah Maha tahu. Ya. Qalu, kata mereka, Rabbukum, Tuhan yang mencipta kamu. Rabb, ingat lagi Rabb. Bila kita sebut Rabb, mana Tuhan yang mencipta kan? Ada 2 lagi Ustaz bagi. Rabb tu Tuhan yang mencipta. Satu lagi Tuhan yang, apa lagi tuan-tuan? Dalam bab akidah kita belajar selalu. Ya. Rabb mana Tuhan yang mencipta. 2, Tuhan yang mentadbir. Satu lagi Tuhan yang beri rezeki. 3, betul. Ya. Jadi tuan-tuan ingatlah. Setiap kali jumpa Rabb ni beratus-ratus kali jumpa dalam Quran. Ya. Mungkin beribu kali pun jumpa. Ya. Jadi bila kita sebut Rabb tu, mana Tuhan yang mencipta kamu. Tuhan yang mengatur, mentadbir alam, dan Tuhan yang memberi rezeki kepada kamu.
Ya, jadi maknanya Tuhanlah yang bagi rezeki kepada mereka supaya tubuh mereka tak rosak. Ya, seolah-olah mereka duduk dalam apa kita panggil, dalam apa ni, vacuum, ya, yang menyebabkan mereka tak berubah dari segi fizikal mereka. Mereka duduk dalam satu chamber. Chamber tu ialah apa ni, apa kita panggil, gua tadilah, ya. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Captain America, tuan-tuan tahulah konsep ni. Ya, Captain America tu dia frozen kan selama 70-80 tahun. Ya, bila dia keluar daripada chamber dia tu, dia keluar dalam keadaan seperti mana dia masuk dulu. Ya. Orang yang sezaman dengan dia dah berumur, dah bertambah umur 70 ataupun 80 tahun. Ya, tapi dia masih dalam keadaan macam tu juga. Kerana apa? Kerana dia tu frozen. Ya, tu cerita apa ni, Captain America lah, ya. Mungkin tuan-tuan tak tengok, ya, tapi kalau tuan-tuan berpeluang tengok ataupun anak cucu tuan-tuan tengok, ya, tuan-tuan kena faham konsep tu. Jadi kalau kita guide anak-anak kita, kita kata orang putih Hollywood buat cerita, ya, tidur 70 tahun, 80 tahun. Tak ada apalah kita kata. Quran cerita, ya, ada 7 kapten. Bukan Captain America, Captain Ashraful Kahfi. Ya, berapa lama tidur? 300 tahun. Sebab tu tuan-tuan, knowledge kita tentang Quran ni, ya, knowledge kita tentang Islam ni, bila kita bercakap dengan apa ni, anak cucu kita, barulah dia interested. Ya. Jadi kalau kita pun tak tahu cerita Captain America, tak pernah dengar pula. Ya. Captain bola biasalah dengar, tapi Captain, ya, Captain apa ni, Captain America tak pernah dengar. Ya. Katalah let's say lah tak pernah dengar. Mustahil lah tak pernah dengar kan. Ya, sebab filem tu dia, Captain America ni ada banyak siri dia. Jadi paling kurang kita tahu sebab dia ambil daripada majalah. Ya, jadi maknanya komik, ya, yang popular kemudian diangkat menjadi filem. Kebanyakan macam itulah konsep kan. Jadi tuan-tuan akan disogokkan satu konsep di mana Captain America tu frozen. Ya, jadi dia matilah, dimatikanlah, ya. Apa ni, sejuk bekukan dia punya tubuh tu selama 70 tahun lebih kurang ataupun lebih. Kemudian selepas 70 tahun dihidupkan balik, ya, dalam keadaan asal. Jadi makna tak pelik lah tuan-tuan. Itu manusia punya konsep lah kan. Kemungkinan manusia punya konsep tu, producer filem tu, ya, dia punya script writer dia ambil konsep tu daripada Quran. Mana kita tahu? Ya, dibaca daripada Quran mungkin, ya. Dibaca bukan untuk keimanan lah, dibaca untuk cerita sebab Quran ni kan penuh dengan stories kan, stories of the prophet, stories of the believers, ya, orang beriman, stories of the kufar, orang kafir, the non-believers, ya. Jadi maknanya bila kita tengok cerita-cerita tu kita boleh kaitkan. Quran pun ada ceritanya, jauh lebih baik lagi. Ya, macam Ustaz selalu sebut, ya, bila kita sebut Iron Man kan. Iron Man sebelum Hollywood buat Iron Man, Quran dah cerita dah Iron Man. Siapa Iron Man dalam Quran? Datuk Azizul? Ya. Iron Man dalam Quran. Siapa Iron Man? Siapa dia? Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud tu Iron Man. Ya. Malah dalam Quran pun ada cerita tentang besi tu. Tentang ferrum, ya, ataupun besi, ya. Dalam surah 57, surah Al-Hadid. Ya. Jadi mana ada cerita tentang besi. Allah turunkan daripada langit. Ya, besi ni asalnya dia adalah benda asing. Dia bukan daripada bumi. Walaupun kita gali dia, biji besi itu daripada bumi, ya, daripada bukit, tetapi asal-asal Allah turunkan daripada planet lain. Dia asal bukan daripada bumi. Sebab tu dalam ayat 25 suratul Hadid, surah 57, ya, surah 57 surah Al-Hadid ayat 25, Allah sebut wa anzalna al-hadid. Kami telah turunkan hadid. Turun mesti daripada atas, daripada langit, ya, daripada planet lain. Planet mana tak tahulah, ya, itu kajian saintis lah. Tapi maksudnya nak bagi tahu asal-asalnya hadid tu, besi tu bukan daripada bumi, ya. Itulah cerita dia, ya. Dan dia punya kita panggil, ya, dia punya asal usul daripada dunia luar. Tapi Allah datangkan ke bumi kerana pada hadid itu ada ba'sun syadid, ya, ada kekuatan, memang betul lah. Ya, Zulkarnain pun buat dia punya benteng tu daripada besi dan tembaga. Ya, maknanya besi tu memang ba'sun syadid, ada kekuatan dia. Jadi tuan-tuan kena kait macam tu. Ya, baru kita baca Quran tu baru nampak benda tu lively. Ya, baru nampak hidup benda tu. Sebab kalau tidak kita tengok Quran ni macam benda terasing. Tak nampak kaitan. Sebab tu budak-budak muda tak minat baca Quran. Ya, kalau setakat kita ajar dia tajwid, qiraat aja,
Mungkinlah ada orang minat tapi tak ramai minat. Tapi cuba kita kaitkan dengan kehidupan kita, kaitkan dengan filem, kaitkan dengan cerita-cerita komik kan, kaitkan dengan benda-benda semasa, ya. Orang yang, sebab tu bila saintis baca Quran dia berminat. Sebab dalam Quran tu banyak fakta saintifik, ya, yang orang sains suka. Ya, sama ada dia belajar tentang laut, ya, oceanografi ke, dia belajar tentang bukit ke, belajar tentang astronomi dan sebagainya, dia akan suka. Sebab apa? Sebab fakta-fakta tu banyak. Ya. Sebab tu kita tengok ada banyak saintis barat masuk Islam. Masuk Islam tu kerana mereka baca Quran. Ya, tapi kita, ya, baca Quran tapi tak dapat macam saintis tu. Pasal apa? Sebab kita tak kaji makna dia, kita tak tadabbur makna dia. Itu kalau Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan awal lah, ya. Okey tuan-tuan. Jadi balik pada cerita tadi, mereka masing-masing bertanya, ya, berapa lama tidur? Kata mereka sehari ataupun mungkin separuh hari, sebahagian. Qalu rabbukum, maka kata mereka rabbukum, Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir dan memberi rezeki kepada kamu lah. A'lamu, yang maha tahu. Bima labistum, berapa lama yang kamu habiskan. Ya. Tapi macam mana cerita pun, bila bangun tidur apa berlaku tuan-tuan? Kita macam bila bangun tidur. Ya, memanglah bangun tidur nak ambil wuduk, nak buang air, betul lah kan. Tapi selain daripada itu apa kita buat? Ya, apa kita rasa tuan-tuan bila bangun tidur? Ya, bila bangun tidur apa rasanya Kak Lela? Haji Hashim, cuba tengok ayat tu. Apa datang selepas ni? Bila bangun tidur kita akan rasa apa Haji Nazri? Bangun tidur. Cari makan. Itu keinginan, rasa, ya, rasa lapar perut. Ya, perut kita lapar. Itulah cerita Quran. Benda ni benda biasa tuan-tuan. Benda yang kita selalu lalui kan. Sebab itu apa kata mereka? Fab'asu, maka utuslah, hantarlah ahadakum, salah seorang daripada kamu, biwariqikum hazihi, dengan wariqikum, dengan duit perak kamu ni, ya, hazihi, duit perak. Maknanya yang mereka bawa tu ialah dirham, ya. Warik tu, ya, boleh juga makna waraqah dengan makna kertas. Tapi kita kena ingat, ya, zaman dulu dia tak pakai duit kertas. Zaman dulu pakai duit coins. Ya, dia pakai duit shilling. Sebab tu bila kita jumpa shilling, kita tahu, ya, duit tu duit tahun bila. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada details on the shilling. Ada tahun bila, ya. Sebab tu kalau orang suka kumpul coin ni, dia akan kumpul coin daripada tahun bila-bila dulu kan. Ada gambar raja kat situ pasti. Ya, macam orang jumpa di Uzbekistan, orang jumpa Alexander the Great punya coin. Ya, mereka jumpa ada muka Alexander the Great kat situ, ya, dan ada tahun dan ada detail dia. Ya, sebab tu kita tahu Alexander the Great ni hidup zaman bila tuan-tuan? Ya, dia hidup sebelum zaman Nabi Isa. Ya, jadi makna dia meninggal tahun 323 before Christ. Ya, macam mana kita boleh tahu? Pasal dekat dia punya shilling tu. Ya, satu lagi benda yang kita boleh dapat tahu tentang maklumat seseorang itu ialah pada batu nisan dia. Ya, macam kita nak tahu kan, bila Islam datang kat Malaysia ni. Jadi selain daripada duit shilling, kita juga boleh tengok kubur lah. Ya, kita boleh pergi kubur kawasan-kawasan pedalaman tu. Kita tengok, ya, apa kita panggil batu nisan dia. Ya, dan sudah tentu batu nisan orang Islam akan ditulis dengan apa tuan-tuan? Ya, takkan ditulis Rumi, ya, mesti ditulis Jawi. Ya, jadi ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke, ya, ada selawat ke, ada apa sajalah, ya, ada doa, ya, yang ditulis pada batu nisan tu. Jadi pada batu nisan kepala tu dia mesti ada bila tarikh kematian, siapa nama orang tersebut. Dan bila kita tengok nama pun nama Muslim. Ya, itu cara lah tuan-tuan, itu cara, ya. Benda ni, ya, tak payah belajar tinggi-tinggi sangat, ya. Benda tu benda logik je. Sebab tu bila kita pergi kubur, kita macam mana kita nak kenal pasti kan? Kita tengoklah nama dia kat situ. Ya, macam orang kata, ya, macam cerita, tuan-tuan ingat tak cerita Piramli? Ya, cerita apa kita panggil, ya, ibu mertuaku. Ya, yang mak mertua dia kata Sabariah dah meninggal. Ya, anak dia pun meninggal juga. Jadi bila Piramli tanya, ya, bila Kasim Selamat tanya, mana kubur Sabariah, ya, maka mak mertua dia pun bawa pergi satu kawasan kubur, dia pun main tunjuk je, ni kubur dia. Ya, yang Piramli pun menangis kat situ. Ya, apa kesilapan yang Piramli buat? Yang pertama, dia tak tengok
Cubalah tengok nama kat situ, nama tu Sabariah ke nama siapa? Betul tak tuan-tuan? Ya, logik je cerita tu, ya. Jadi bila kita tengok pada Batu Nisan tadi, nama orang lain dah tentulah mak mentua dia menipu kan. Macam mana Kasihan Selamat boleh sedar dia ditipu oleh mak mentua dia. Ketika ada orang lain datang, ada satu family datang. Ya, suami isteri dengan anak dia datang. Ya, maka orang tu terkejut, pasal apa cik menangis? Ini kubur ibu saya. Terkejut dia. Ya, barulah dia marah, dia maki hamun mentua dia. Ya, mentua dia pun jadi takut. Barulah dia cakap benar, akhirnya rupanya Sabariah tu masih hidup. Dia kahwinkannya dengan Dr. Asmadi, tuan-tuan. Ya, itu cerita, tuan-tuan semua dah tengok cerita tu. Ustaz hanya nak kaitkan. Alhamdulillah Ustaz tengok cerita tu, jadi Ustaz boleh buat contoh pada tuan-tuan. Nanti Ustaz bagi contoh daripada cerita Arab, tuan-tuan tak tahu. Ya, kita bagi cerita Melayu supaya orang tahu. Ya, itu cerita dia. Jadi ada dua sumber sejarah. Yang pertama ialah coin. Ya, jadi sebab itu, ya, cerita kita panggil, ya, cerita Ashabul Kahfi ni kita tak jumpa koin dia. Tapi kalau kita jumpa koin dia senang. Ya, ataupun kalau dekat kubur dia ada tulis dia punya tahun bila dia meninggal, senang. Ya, sebab itulah para ulama discuss adakah peristiwa 7 pemuda ni berlaku zaman Taurat ataupun zaman Injil. Kita dah bincang pada peringkat awal lagi. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Ya, masih ingat ke? Ya, tuan-tuan, masih ingat? Kak Mai masih ingat lagi? Ya. Mereka ni hidup zaman Taurat ke zaman Injil? Sebelum Isa kan. Memang sebelum Isa, ya. Kak Mai jawab secara indirect lah, ya. Soalan dia zaman Taurat ke zaman Injil? Taurat. Sebabnya Taurat lah. sebabnya Yahudi tanya Rasulullah pasal soalan ni. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi soalan yang pertama, jawapan dia ialah ni zaman Taurat. Maknanya mereka ni, ya, mereka tidur zaman Taurat, ya, dan bila mereka bangun pun zaman Taurat juga, sama. Ya. Cuma rajanya berbeza. Raja yang mereka tidur dulu, masa mereka tidur tu tak beriman. Ketika mereka bangun dah ganti raja lain, tapi masih beriman dengan cerita Taurat juga. Ya. Dan mengapa kita kata para ulama macam Ibnu Katsir, ya, ulama tafsir kata bahawasanya zaman mereka ni zaman Taurat, kerana soalan yang ditanya kepada Nabi itu kan datang daripada orang Quraisy asalnya kan. Kalau kita tengok orang Quraisy lah tanya wayas alunaka anil, ya, wayas alunaka anzil qarnain, ya, antara ayat itulah, ya, nanti ayat 83 kita akan tengok. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang seorang lelaki yang menguasai dua timur dan barat. Raja itulah, ya, bukan nama dia Zulkarnain. Zulkarnain itu gelaran dia, nama dia Iskandar. Ya, nama dia ialah Alexander, ya. Zulkarnain itu gelaran dia. Jadi maknanya kalau kita nak namakan anak, jangan namakan anak tu Zulkarnain. Zulkarnain itu gelaran. Ya, jadi kita jangan macam kita panggil, ya, nama macam nama-nama nabi sebahagiannya pun gelaran juga. Ya, macam kita kata Nabi Idris kan. Nabi Idris itu gelaran dia. Bukan nama dia lain. Tapi orang dah biasa sebut Idris, tak apalah, Idris lah. Tapi ada nama dia. Nanti kita belajar Nabi Idris, kita akan tengok nama sebenarnya siapa. Ya. So, oleh kerana orang Quraisy tak ada maklumat tentang soalan-soalan tadi, maka mereka minta tolong daripada konsultan. Konsultan tu ialah orang Yahudi. Jadi maknanya orang Yahudi pun dapat maklumat tu daripada kitab Taurat. Sebab itu kita kata, cerita ni cerita Taurat, bukan cerita Injil. Sebab mereka tanya pada pendeta-pendeta Yahudi, bukan pada pendeta-pendeta agama Kristian. Itu antara, ya, bukti mengatakan bahawasanya cerita mereka mestilah zaman Taurat, bukan zaman Injil. Ya, itu antara jawapan dia. Okey, seterusnya, ya. Jadi apabila dihantar, ya, salah seorang daripada mereka biwarikikum hazihi, dengan duit perak. Ya, duit perak kita panggil dirham. Kalau duit emas kita panggil dinar. Ya, jadi mereka bawa duit perak. Maknanya ketika mereka keluar menasabah lah. Bila kita keluar dari rumah kan, takkan kita tak bawa duit. Ya, jadi duit yang mereka bawa tu mereka simpan dalam poket lah. Jadi oleh kerana dah lapar, mereka kumpulkan berapa duit yang mereka ada untuk dibawa, ya, membeli barang tadi, ya, membeli makanan. Jadi ke mana mereka akan pergi? Ilal Madinah, ke bandar. Maknanya tempat yang mereka duduk ni kawasan luar bandar. Betul, memang isolated place. Kalaulah tempat mereka ni di bandar, dah tentu lama orang jumpa mereka. Ya, sebab tempat mereka ni isolated. Atas bukit yang agak tinggi. Jauh daripada kawasan
settlement manusia, ya, jauh. Ya. Falyanzur, tetapi ketika mereka seseorang tadi yang nak beli makanan tadi, maka lam hendaklah yanzur, dia melihat, dia memerhatikan ayyuha azka ta'aman. Maknanya budak-budak ni budak beriman. Ya, yang pertama tadi kes dia dengan anjing tadi. Yang pertama dia lari daripada raja yang zalim. Yang kedua, ya, mereka tak nak anjing tadi. Sebab anjing ni najis mughalazah. Tapi sebagai security boleh. Sebab tu mereka dudukkan anjing tu di luar. Tu bukti orang beriman. Ini satu lagi bukti orang beriman. Apa dia? Maka hendaklah ia mencari, melihat, memilih ayyuha, yang manakah makanan yang azka ta'aman. Azka yang paling suci, yang paling bersih. Ya. Macam kita kata perkataan zakat. Zakat tu apa makna dia? Zakat tu maknanya penyucian. Sebab dalam harta kita tu ada hak orang lain, sebab tu kita kena keluarkan zakat. Ya, maknanya keluarkan harta bagi membersihkan pendapatan kita. Itulah konsep zakat, sama ejaan dia zai juga. Jadi azka yang paling bersih, tuan-tuan, ya. Ta'aman, maknanya kalau zaman kita apa istilahnya? Makanan yang elok, makanan yang sihatnya apa dipanggil? Makanan yang halalan thayyibah. Halal dan thayyibah. Bukan sekadar halal tetapi thayyibah. Ya, yang healthy lah. Kalau kita boleh terjemahkan thayyibah tu healthy. Ya, maknanya ya, kalau nak minum pun kita kata nak manis sikit, ya, tak payahlah pakai gula putih, ya, pakailah brown sugar ke. Ya, kalau nak baik lagi pakai equal ke stevia ke, kita kata macam itulah ibarat dia. Ambil yang elok, yang sihat. Ya, boleh makan daging merah tapi jangan banyak sangat. Sekali-sekali boleh, takkan selalu tiap hari makan daging merah. Ya, red meat kan. Ya, banyakkan sayur, buah-buahan kita kata. Ambillah suplemen yang bagus-bagus. Pagi tu ambil madu kan, ambil habatus sauda ke, ambil zaitun, minyak zaitun sebagainya. Untuk ni especially dalam keadaan COVID ni lah. Ya, sebab dia berkait dengan kita punya immunity badan kita. Ya, jadi kalau badan kita ni immunity-nya tinggi, ya, maka mudah-mudahan sukarlah untuk kena penyakit tu. Melainkan kalau Allah tetapkan nak kena tu ketetapan Allah kan. Tapi kita sebagai manusia kena ambil lah, ya, vitamin C kena ambil lah. Ya, selalu kena ambil, ya, everyday jangan lupa. Ya, especially kita yang sudah semakin berusia, kita kena jaga-jagalah. Ya, selain daripada kita keluar kan. Ya, sebab kita nak cari vaksin tak tahu bila jumpa. Ya, masih dalam uji kaji lagi, ya. Tetapi kita kena perkuatkanlah kita punya tubuh dengan mengambil healthy food tadi. Healthy food, healthy drink kan. Itu cerita semasa yang boleh kita kaitkan di sini. Konsep dia ialah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaklah, ya, salah seorang daripada 7 tadi, maknanya yang pergi keluar tu seorang je. Ya, tak boleh pergi ramai-ramai, pergi seorang saja. Siapa yang dipilih kita tak tahu, ya. Tapi salah seorang daripada mereka pilih makanan yang paling baik. Falyatikum birizqin minhu. Setelah dia dapat pilih makanan tu nanti, maka falyatikum, maka dia akan datang kepada kamu birizqin minhu, membawa rezeki, ya, daripada tadilah, ya, daripada bandar tadi. Dan satu lagi waliyatalattaf, maka hendaklah dia berlemah lembut. Hendaklah dia berlemah lembut. Maknanya jangan buat sesuatu yang menimbulkan kekacauan. Ya, jadi maknanya kalau pergi nanti tak payah nak bergaduh-gaduh sangatlah, ya. Nak apa kita panggil, nak kurang harga ke apa, beli je lah makanan tu. Yang penting dapat makanan bawa balik. Kemudian wala yush'iranna bikum ahada, dan dia kena low profile. Ya, itu makna, antara makna wala yush'iranna, jangan menyebabkan orang lain perasan kehadiran dia. Ya, jangan buat sesuatu yang pelik-pelik lah kita kata. Dan sebenarnya mereka memang pelik. Pasal mereka hidup, ya, 300 tahun sebelum ni. Maknanya pakaian yang mereka pakai bukan pakaian yang trending pada masa tu. Pasti. Ya, macam kita kata, Ustaz pernah tengok satu filem juga lah. Ya, tajuk filem tu Hang Tuah. Ya, Hang Tuah bukan cerita Hang Tuah 5 bersaudara tu. Ini cerita seorang lelaki yang mengaku sebagai Hang Tuah, ya. Dia pergi ke zaman. Maknanya ni cerita apa kita panggil, macam Back to the Future lah. Ya, konsep dia. Macam cerita Back to the Future tu, siapa pelakon? Back to the Future tu siapa pelakon, tuan-tuan? Ya, Michael J. Fox pelakon. Tuan-tuan kenal kan? Jadi cerita tadi yang berlakon ialah Jamal Abdillah. Jamal Abdillah jadi Hang Tuah. Ya. Jadi dia hidup pada zaman Melaka, ya, pada kita panggil, ya, zaman 1500, ya, sebelum kejatuhan
Melaka lah, ya, Melaka jatuh 1511 kan. Jadi pada tahun 1511 tu Hang Tuah masih hidup. Ya, jadi mengikut sejarawan Universiti Melaya dengan UPM, ya, yang buat kajian, kata mereka Hang Tuah pada ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis, Hang Tuah sudah berumur 80 tahun, masih sihat lagi. Tetapi beliau, ya, bukan duduk di Melaka dah, sebab dia bukan jadi Laksmana, bukan. Pada masa tu Laksmana adalah cucu dia. Ya, Laksmana Koja Hasan. Koja Hasan yang jadi dia punya. Itu Koja Hasan tu cucu dia. Ya, jadi Laksmana Hang Tuah dah besar, umur 80, apa lagi tuan-tuan, takkan kerja lagi. Bagilah orang muda pula kerja kan. Ya, boleh board of director okeylah, chairman company okeylah kan. Ya, tapi yang lain pada tu tak boleh lah, ya, bagilah orang muda pula kerja. Jadi Hang Tuah, ya, dia duduk di luar negeri Melaka tapi masih dalam empire Melaka. Ya, mana dia duduk di Johor, ya, sebahagian kata dia duduk Johor. Johor tu part of Melaka punya inilah, ya, Melaka punya empire lah. Jadi cerita tadi Jamal Abdillah tu dia hidup zaman tu. Ya, kemudian bila dia sedar-sedar dia hidup zaman moden. Orang pun rasa pelik, apa pakai pakaian macam ni? Pasal dia duduk tahun 1500. Sekarang tu dah tahun 2000, ya. Masa filem tu mungkin 1990-an lah. Ya, tahun 90-an. Jadi maknanya berapa jauh beza? 400 tahun lebih. Jadi orang pelik, ya. Dan orang pakai kasut, dia pakai capal. Ya, dia masih nak berjalan nak pakai kuda lagi, ya. Jadi sedangkan orang tak pakai kuda, orang nak pakai kenderaan, dia pun jadi pelik. Ya, itu gambaran cerita tadilah, ya. Cuba kita bayangkan. Jadi kalau yang lelaki tadi, salah seorang daripada 7 tadi keluar ke bandar cari makanan, dah tentu kehadiran dia akan disedari oleh masyarakat. Ya, tapi mereka kan masih dalam gua, mereka tak tahu. Jadi kata mereka cari makanan yang elok. Ya, nanti dia bawa balik. Dan waliyatalattaf, dan hendaklah dia berlemah lembut, ya, jangan kasar-kasar sangat supaya tidak menarik perhatian. Wala yush'iran nabikum ahada, jangan, ya, menyebabkan mana-mana orang jadi tertarik ataupun tersedar tentang kehadiran mereka. Ini langkah berjaga, maknanya mereka plan, tuan-tuan. Ya, nak tunjuk budak-budak ni ada planning dia. Tak mau, ya, rahsia mereka ni dapat diketahui oleh raja dan pengawal yang zalim. Sebab mereka tak tahu, mereka ingatkan raja dan pengawal yang zalim masih hidup zaman tu. Ya, ni dah tukar raja dah. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Jadi kesan kalau mereka punya kehadiran tu disedari sehingga mereka ditangkap, ya. Ayat 20, innahum, sesungguhnya mereka ini in yazharu alaikum. Ya. Kalau begitu panggil, ya, kalaulah masyarakat dapat mengetahui tempat mereka ni, ya, mereka akan datang, mereka akan kejar, ya, mereka akan kuasai tempat ni sehingga yarjumukum, mereka akan merejam kamu. Maknanya mereka tangkap, ya, dia Haji Hashim ada apa tu? Haji Hashim tak mute. Okey, terima kasih. Jadi undang-undang dia ialah biasanya rejam. Ya, rejam tu antara undang-undang yang selalu diguna pakai. Ya, zaman bila pun lah, ya, kebanyakannya macam itulah, dia akan bunuh. Au yu'idukum, ataupun mereka akan paksa kamu fi millatihim, kembali kepada agama asal. Apa perkataan agama situ? Millah. Ya, salah satu ajaran sesat dekat Selangor ni ialah millah Ibrahim. Ya, millata Ibrahim Hanifah, diambil daripada ayat 67 surah Ali Imran. Ya, millata Ibrahim tu, millah Ibrahim. Ya, ada lagi dalam surah lain lah, ya, tapi antaranya konsep tu konsep agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, ya. Tapi ajaran sesat lah di Selangor ni salah satu daripada yang diisytiharkan. Diambil pada perkataan millah. Millah tu mana agama, cara hidup. Walan tuflihu izan abada, ya. Dan kamu tidak akan beruntung menang, ya, selama-lamanya. Jadi kalaulah kehadiran kita ni disedari ataupun diketahui oleh pengawal dan raja yang zalim tadi, maka habislah kita, ya. Itu cerita dia. Selesailah ayat 20. Setakat ni tuan-tuan ada apa-apa nak tanya tak, tuan-tuan? Ada tak perkataan tak dapat ke ataupun konsep yang perlu Ustaz jelaskan ke? Boleh aje. Silakan tuan-tuan. Ya, apa nak tanya? Tapi tanya yang relevan lah dengan perbincangan, jangan tanya yang luar dulu. Ya.
Okey, ada apa? Silakan tuan-tuan. Masa ni boleh bercakap tuan-tuan. Ya, dibenarkan dan sangat digalakkan. Ada? Tak ada? Semua diam aja, ya. Nanti habis kuliah nanti tuan-tuan baru telefon ustaz, baru tanya dalam WhatsApp, ya. Ada peluang ni tanya dulu tuan-tuan supaya orang lain pun dapat manfaat. Ya, itu cerita dia. Okey, ya. Tak apa. Kalau tak ada, kita teruskan. Ayat yang ke-21. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haq. Ni dah masuk cerita dia kena tangkap. Ya, sini tak ada cerita kena tangkap, tapi memang dia kena tangkap. Budak lelaki tadi, ya, yang diamanahkan, ya, untuk membeli makanan, dia kena tangkap. Pasal apa dia kena tangkap? Salah satunya ialah sebab duit yang digunakan tu. Pasal duit yang digunakan tu dianggap sebagai duit yang sudah obsolete. Ya, duit tu dah tak boleh pakai dah, tuan-tuan. Ya, macam orang lah zaman kita kan, dia pergi kedai, dia pakai duit zaman Jepun. Ya, ketawalah orang tuan-tuan. Ya, orang kata dia ni jumpa harta karun daripada mana. Ya, jadi sedangkan mereka, ya, anggap duit tu masih boleh dipakai sebab mereka tak tahu mereka dah tidur 300 tahun. Maka dia kena tangkap. Itu dalam kitab tafsir lah. Boleh tengok mana-mana kitab tafsir, macam itulah jawapan dia. Jadi bila budak tadi ditangkap, maka dia diminta untuk tunjukkan mana kawan-kawan dia yang lain. Okey, Ustaz nak tanya kepada tuan-tuan. Haji Don sebagai contoh, ya. Haji Don, ya. Ataupun haji-haji yang lain lah, ya. Tak kira lah, hajah pun boleh jawab, tak ada masalah. Ya. Macam mana kita tahu, ya, apa kita panggil? Macam mana masyarakat tahu mereka, ya. Masyarakat pada masa tu, ya, Datuk Osman, masyarakat yang tinggal di tempat mereka tu, ya, yang baru menyedari kehadiran mereka ni dikenali tak? Masyarakat kenal tak mereka ni? Cerita mereka ni lah, masyarakat tahu tak? Masyarakat tak tahu kot. Masyarakat tak tahu, ya? Tahu. Tahu. Macam mana masyarakat tu tahu, ya? Macam mana Datuk Osman boleh kata masyarakat tahu? Ni dah 300 tahun tau. Mungkin ya 300 itu, tapi mungkin nenek moyang tu cerita pasal kehilangan 7 pemuda ni semua yang lari. Ataupun ada orang ikut dia ke apa. Ada orang ikut dia? Tak, balik ke gua betul. Tak, maksudnya macam mana, ya? Dekat mana ayat? Sebenarnya kita dah pergi dah ayat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dah lupa ni, ya. Ayat tu ada pada ayat yang ke-9. Cerita ayat 9 ni. Tuan-tuan balik pada ayat 9. Tuan-tuan, kita punya sistem mengaji Quran ni, tuan-tuan, dia sistem komprehensif tau. Tuan-tuan jangan buat macam sistem semester. Semester tak boleh, tuan-tuan. Kita belajar 10 ayat, lepas tu masuk ayat 11, 10 ayat tu lupa dah. Tak boleh, tuan-tuan. Pasal daripada permulaan ayat sampai habis tu dia ada berkait. Pasal dia satu surah. Ya, jadi kita kena pakai sistem komprehensif. Maknanya ayat pertama sampai ayat terakhir tuan-tuan kena ingatlah, take into consideration lah maknanya. Bukanlah ingat ayat tu macam mana kan, tapi maksudnya dia punya konsep dia tu. Cuba tuan-tuan baca balik. Cuba tengok ayat 9. Mari sama-sama tengok ayat 9. Maklumat tu ada kat situ. Am hasibta, ya, adakah engkau menyangka? Engkau tu siapa? Engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tu Nabi Muhammad biasanya. Kalau kami Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya, bukan mesti, tapi biasanya. Ya. Am hasibta, adakah engkau menyangka wahai Muhammad, anna bahawasanya ashabal kahfi, ya, 7 pemuda yang tidur dalam gua, the 7 sleepers, warraqim. Apa makna raqim? Apa makna raqim, Datuk Osman? Ingat lagi raqim tu makna apa? Batu bersurat. Ya, dia apa kita panggil, ya? In English apa kita panggil, macam tablet lah, tablet. Ataupun inscription. Ya, inskripsi dia panggil kan. Jadi ada batu, dekat batu tu tulis nama budak-budak ni. Yang 7 orang ni, nama mereka tu telah diabadikan. Pasal cerita mereka hilang ni masyhur, tuan-tuan. Macam kita kata cerita hang tuah dengan adik-beradik dia kan. Bukan adik-beradik dia pun, adik-beradik kawan lah, ya. Ya, maknanya hang tuah, hang jebat, ya. Hang kasturi, hang lekiu, hang leki semua ni. Nama bila kita, kalau ada orang lah datang macam tadi kan, yang cerita Jamak Abdillah tadi. Bila dia, orang tanya dia, ya, sebab dia hypnotize tau.
Yang tadi tu, orang yang jumpa dia, bawa dia pergi jumpa doktor pakar. Doktor pakar tu hypnotize si Jamal tadi tu, Jamal Abdillah tu. Dan tanya dia, siapa kamu? Sebab bila orang hypnotize kita, kita akan cerita benda betul. Kita tak boleh tipu lah. Ya, sebab dia dah hypnotize kita. Tuan-tuan faham tak? Hypnotize ni tahu kan? Jadi bila dia hypnotize, bila dia tanya siapa nama kamu? Hang Tuah, dia jawab. Maknanya dia tak cakap tipu. Kalau lah kita kata orang gila mana ke mengaku sebagai Hang Tuah kan? Tak. Ya. Daripada tahun bila kamu dia bagi tahu siapa raja yang memerintah, dia bagi tahu siapa bapak kamu, mak kamu, adik-beradik kamu, habis dia bagi tahu semua. Ketika dia dihypnotize tadi. Maknanya dia bercakap benar, dia tak bohong. Ya. Jadi oleh kerana tu kita kata ya, maka cerita budak-budak ni orang tahu dan telah diabadikan di batu bersurat. Nama budak-budak ni ada. Ya. Seorang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cakap dengan Nabi, ayat 9, Allah kata, adakah engkau Muhammad menyangka bahawasanya cerita Ashabul Kahfi dan cerita batu bersurat mereka ni, nama yang telah di inscription tadi, ya, kanu min ayatina ajabah, adalah daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Memang benda tu pelik tuan-tuan. Tetapi Allah nak bagi tahu Muhammad, cerita mereka tu walaupun kau rasa pelik tapi biasa-biasa je. Ada benda pelik lagi daripada tu. Apa benda? Kejadian alam ni. Ya, Allah jadikan langit, bumi, ya, Allah jadikan langit tak ada tiang tapi boleh berdiri, tak pernah dengar langit jatuh. Ya, cerita lautan dengan beribu-ribu apa kita panggil kehidupan dalam tu, ya. Pokok dia, plankton dia lah, apa semua macam-macam dia. Ya, awan yang bergerak, banjir, ya, tsunami dan sebagainya. Benda-benda tu lagi pelik. Jadi maknanya walaupun kita rasa benda ni pelik, tapi Allah nak bagi tahu, ya, benda ni walaupun pelik, ada benda lebih pelik lagi daripada tu. Apa dia? Kejadian alam. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu lagi pelik. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam, itu lagi pelik tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Jadi maknanya cerita bahawasanya, sebab tu bila budak tadi kena tangkap, ya, dia pula bawa apa kita panggil, bawa duit zaman dulu. Bila orang tanya dia nama siapa, dia cakap nama tu. Orang apa lagi, ya, orang pun tangkap lah, ingat dia gila ke apa. Jadi bawa ke raja. Raja pun dengan dia punya menteri-menteri minta budak ni tunjuk mana kawan-kawan dia lain. Itu yang mereka pergi tu. Wa kazalika, ya, ayat yang ke-21. Mari kita tengok ayat baru. Wa kazalika, dan yang demikian itu, a'sarna alaihim, ya, a'sarna, kami perlihatkan, ya, orang ramai tadi akan budak-budak ni 7 tadi. Jadi barulah mereka jumpa, oh ni rupanya budak-budak ni 7 orang tadi. Liya'lamu, supaya mereka mengetahui, yang tadi, yang hidup zaman baru ni, ya, mereka mengetahui wa'dallahi haqqun, bahawasanya wa'dallah, janji Allah itu benar. Tuan-tuan kena faham. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sebut, masyarakat yang hidup pada zaman budak-budak ni terjaga tadi, ya, yang hidup 300 tahun atau 309 tahun selepas mereka tidur tu, adalah masyarakat yang pada masa itu mereka ada isu besar dalam masyarakat. Isunya, betul ke Allah ni sifatnya yuhyi wa yumit. Allah ni menghidup dan mematikan. Kerana tak ada orang yang mati datang hidup balik kemudian dia bagi tahu mati itu betul. Tak ada. Jadi cerita tentang benda tu tak ada. Sebab itu Allah hidupkan mereka, bangunkan mereka pada zaman di mana isu besar tu sedang berlaku. Sebab itu bila mereka tengok budak-budak ni tidur 309 tahun atau 300 tahun, mereka terjaga balik, ya, dalam keadaan masih elok tubuhnya, maka baru mereka tahu. Wali liya'lamu, supaya mereka tahu anna wa'dallah, bahawasanya janji Allah, bahawasanya Allah ni menghidup dan mematikan, haqqun, adalah benar. Jadi mereka bangun pada masa yang betul. Ya, mereka bangkit tu pada apa kita panggil at the right time, pada waktu yang betul. Sebab orang tengah tanya-tanya, betul ke Allah ni macam ni? Betul ke? Tak tahu. Ya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawasanya saat kehancuran, kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Maknanya kiamat tu betul. Sebab kiamat ada dua. Satu kiamat besar, kiamat yang akan berlaku nanti. Satu lagi kiamat kecil. Kiamat kecil tu adalah kematian. Ya. Maknanya betul, dua-dua tu betul. Ya. Iz yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mana mereka saling bertelagah sesama mereka. Jadi orang yang hidup ni pula, ya, kita nak bagi tahu, setelah mereka ni ditemui oleh raja dan pemimpin tadi, apa yang berlaku tuan-tuan? Allah matikan 7-7.
Pasal misi mereka sudah accomplish. Apa misi mereka? Yang pertama, mereka nak selamat daripada raja. Dah selamat. Ya. Jadi bila mereka bangun, mereka dapat menjawab soalan masyarakat pada masa itu. Ada polemik dalam masyarakat. Polemik itu ialah, betul ke ada kehidupan selepas kematian? Betul ke Allah ni menghidup dan mematikan? Betul ke ada hari kiamat dan sebagainya? Budak-budak tadi, ya, kehadiran mereka telah menjawab soalan-soalan tu. Jadi apa lagi kepentingan mereka nak hidup pada zaman tu? Ya, maka Allah telah wafatkan, meninggal. 7 tu meninggal. Sebab tu dikuburkan dalam gua tu, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan yang dah pergi ikut ustaz tu, kita dah tahu dah. Ada 7 chamber kat situ, 7 tomb. Ya, 7 kubur kat situ. Ya, jadi ada apa kita panggil? Ada 7, ya, dan tengah-tengah tu tempat mereka tidur. Bila kita masuk dalam gua tu, lapang aja, ya. Mereka tidur tu di tempat yang ada ventilation kat atas tu. Dia ada lubang. Ya, tapi lubang tu hanya untuk udara, keluar masuk udara saja. Sebab tu mereka tak mati. Mereka tak suffocated. Ya, pasal apa? Sebab ada udara, oksigen boleh keluar masuk. Ya. Cuma matahari punya pancaran ketika terbit tidak kena pada wajah mereka, ketika tenggelam juga tidak kena pada wajah. Sebab tu mereka boleh tidur lena. Ya, dalam keadaan tidak terganggu. Itu Allah buat. Ya, Allah Maha bijaksana. Faqalu, lalu mereka pun berkata, ibnu alaihim bunyana. Kalau kita baca sambung, faqalu ibnu. Ya. Tapi kalau tuan-tuan waqaf, faqalu ibnu. Ibnu maknanya dirikan, benalah alaihim bunyana. Benalah di atas mereka. Ya, bunyana. Bunyan tu bangunan. Di atas mereka tu, atas pada gua tu. Ya, sebab gua tu, atas gua tu ada bangunan atas tu. Mereka nak bina apa? Kita tengok. Ya. Rabbuhum a'lamu bihim, ya. Tuhan mereka lah yang lebih tahu tentang mereka ni, tentang budak-budak ni. Qala allazina ghalabu ala amrihim. Ya, qala, maka berkata orang-orang yang ada kuasa, yang ghalabu ala amrihim. Ghalabu ala amrihim mana orang yang ada kuasa, yang boleh wito saja. Ya, kita nak buat sesuatu, ya, macam kita lah, ya. Kita nak belajar, ya, nak sambung belajar, bapak kita lawyer. Ya, mak kita pun lawyer juga, ada legal firm. Jadi bila kita nak sambung medik, mak kita jangan, mak kata, ya. Bila kita nak sambung, kita cakap dengan ayah kita, saya nak sambung bidang medik, saya minat. Bapak kata tak payah. Ya, sebab bapak punya legal firm ni siapa nak ambil alih. Bapak dah tua, mak dah tua. Ya, kamulah yang akan ambil alih. Macam seolah-olah kita paksa anak kita. Oleh kerana kita medical doctor, anak pun kena medical doctor. Oleh kerana kita lawyer, anak pun kena jadi lawyer. Tak boleh, tuan-tuan. Mana boleh paksa. Ya. Tapi siapa orang yang boleh paksa ni? Ya, orang yang ada kuasa lah boleh paksa. Dia paksa orang supaya sokong dia. Dia paksa orang supaya hormat dia. Ya, dia boleh paksa lah pasal dia ada kuasa. Tapi cuba tengok besok kalau dia tak ada kuasa, macam mana? Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita jangan bina pengikut berdasar pada rasa takut daripada kita. Ya, tapi pada rasa hormat daripada kita. Cuba tengok baginda Nabi SAW. Ya, walaupun musuh tak suka Nabi, tapi orang puji Nabi. Bila musuh puji Nabi, itu maknanya hebat Nabi ni, tuan-tuan. Ya, kita yang puji kita, kawan baik kita, itu pun sebab kita selalu belanja dia makan, tuan-tuan. Itu dia puji kita. Ya, tapi belakang kita tak tahu lagi. Tapi Nabi tak. Ya, kawan dan lawan semua memuji Nabi. Menunjukkan bahawasanya peribadi Nabi itu hebat. Ya, bukan manusia je puji Nabi, jin dan malaikat pun puji Nabi. Mana nak kata hebat lagi. Jadi mereka yang ada kuasa tadi, lanattakhizanna alaihi masjidah. Lalu kami akan bina di atas, ya, apa kita panggil, gua mereka itu masjid. Ada masjid atas tu, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan pergi sekarang, tuan-tuan boleh tengok dia ada buat masjid ni, mana tempat sujud, tempat solat lah. Ya, masjid. Ya, jadi ada masjid atas gua mereka tu. Bukan masjid yang kerajaan Malaysia bantu buat masjid warna putih tu, bukan. Ya, itu baru. Ini yang atas pada gua tu ada satu masjid. Dalam bahasa Arab, masjidan tempat sujud. Tempat sujud tu tempat solat. Ya, tempat solat. Maknanya ikut pada agama Taurat lah. Ya, bukan ikut agama Quran, sebab mana ada Quran lagi zaman tu. Ya, Injil pun belum turun lagi. Itu cerita dia. Habis ayat 21. Kemudian mereka bertelagah dari segi bilangan. Berapa orang sebenarnya? Saya quluna salah satu. Ni orang yang datang kemudian. Ya, nanti akan datang. Mana kita tahu nanti akan datang? Ada huruf sin kat situ. Sin tu maknanya akan datang. Ya, akan datang. Ya, manusia, orang ramai akan berkata, akan bertanya salah satu. Kata mereka, budak-budak muda ni ada 3 orang.
Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing. Jadi kata mereka bukan 7. Ya, mereka ni 3 orang. Campur dengan anjing 4. Ya. Wa yaquluna sab'atun wa yaquluna khamsatun, ya. Dan ada yang kata khamsatun 5 orang. Sadisuhum kalbuhum. Yang keenam adalah anjing mereka. Ya. Semua ni mereka buat rajman bil ghaib. Rajman tu maknanya mereka teka-teka je. Rajman tu maknanya rejam. Mereka baling-baling je, ya. Macam kita pergi ke fun fair tu, ya. Kita beli, kemudian ambil gelang tu kita campak. Kadang-kadang masuk dalam dia punya tempat tu dapat minuman, ya, dapat apa ni, teddy bear, ya, dapat macam-macam lah, ya. Benda tu tak boleh lah, ya. Benda tu judi, ya, memang tak boleh, tuan-tuan. Tapi saya tengok konsepnya ada dah, ya, hidup balik zaman sekarang. Kita pergi apa ni, apa kita panggil restoran besar-besar ke, ya, dia ada benda tu, ya. Tu judi, tuan-tuan, tak boleh, tuan-tuan. Ya, maknanya kita bayar walaupun dengan kepandaian kemahiran kita, ya, tapi dengan tujuan untuk dapat lebih daripada apa yang sepatutnya. Ya, tak boleh. Dulu-dulu masa kecil, ya, kita ada buat benda ni. Ya, tikam-tikam tu dulu. Ya, ustaz pun ada main dulu-dulu masa kecil. Kita tak tahu. Ya, tak ada orang, tak ada ustaz yang bagi nasihat. Orang masa tu ajar sembahyang, puasa, itu aja. Ya, tapi bab-bab yang berkaitan dengan muamalat orang tak ajar. Ya, sebab tu banyak bab muamalat kita memang out, tuan-tuan. Kita tak tahu. Ya, dulu ada apa ni? Kat sekolah dulu ada jual, ada orang datang jual aiskrim, dia punya macam roda impian tu. Ya, dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Wheel of Fortune dia panggil. Wheel of Fortune, ya. Roda impian. Jadi kita bayar untuk satu aiskrim. Tapi bila kita tembak tu kadang kalau kena 2, dia bagi 2 skop. Kalau kita tembak 3, dia bagi 3 skop, ya. Yuk. Tapi bayar untuk satu skop. Ya, bayar harga tu dah harga. Orang meniaga tu dia dah kira lah, tuan-tuan. Dia dah untung dah. Ya, jadi yang dapat 3 skop tu jarang-jarang. Ya, yang dapat 2 skop lagi ramailah. Yang dapat 1 skop confirm 1 skop. Ya, bayar untuk 1 tapi dapat 3. Tu judi, tuan-tuan. Tapi dulu tak tahu nak buat macam mana. Ya. Okey, itu kalau ustaz boleh himbau balik cerita-cerita dululah, ya. Tuan-tuan pun ada pengalaman tu, ya. Tapi sebab ustaz yang mengajar, ustaz lah yang cerita. Ya. Okey, apa lagi, ya? Jadi mereka itu hanya menduga-duga saja bil ghaib, sebab mereka tak tahu. Mereka tak hadir pada waktu ketika manusia tu mereka tu mati dan dikebumikan. Mereka tak tahu. Wa yaquluna sab'atun, dan mereka juga berkata ada 7 pemuda. Wasaminuhum, dan yang ke-8 daripada mereka itu ialah kalbuhum, adalah anjing dia. Qul, katakanlah, Rabbi, Tuhan yang mencipta aku, yang mentadbir aku, yang beri rezeki pada aku, a'lamu, lebih tahu, maha tahu, bi'iddatihim, iddah mereka. Iddah tu jumlah. Ya, macam orang perempuan lah, ya. Yang kematian suami dia ada iddah dia. Ya, kalau dia mengandung, iddah dia berakhir ketika dia bersalin. Ya. Jadi apa kita panggil? Dia punya iddah tu ialah kiraan hari dia. Ya, calculation dia. Jadi bilangan mereka ni, ya, Allah yang Maha tahu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak mengetahui akan bilangan mereka ini illa qalil, melainkan sedikit saja. Mana ada tak orang tahu? Ada. Ya, Allah, of course lah, Allah Maha tahu. Tapi di kalangan manusia pun ada yang tahu. Siapa yang tahu tu? Yang buat kajian lah, yang pergi situ. Ya, sebab tu sejarawan dia pergi, arkeologi dia pergi tempat tu. Ya, dia buka chamber tu, dia tengok ada tulang-tulang. Ya, setiap daripada chamber tu ada tulang kat situ. Jadi tulang-tulang tu dikumpulkan, diletak tepi. Ya, diletak di satu tempat. Pasal tulang kalau dah kita kata tubuhnya dah hancur, kita boleh tolak tepi. Ya, tak ada masalah, boleh, tuan-tuan. Kita boleh gantikan dengan orang lain pula. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab macam itulah. Ya, jadi kalau orang meninggal dia akan kebumikan, tapi dia tak kambus macam kubur kita, sebab kubur kita kubur peribadi. Tapi kalau orang Arab, ya, dia family punya kubur. Jadi kalau kita turun ke bawah tu kadang ada 7 liang lahat kat situ. Ya, seorang meninggal, datuk, nenek dia kat situ, bapak dia, mak dia, abang dia. Ya, kalau penuh nanti, ya, dah habis penuh, mereka akan tengok jenazah mana yang dah hancur. Maknanya tulang-tulang je tinggal. Mereka akan kumpulkan tulang-tulang tu, mereka letak tepi dan akan letak jenazah lain pula. Itu konsep dia, tuan-tuan. Di negara Arab macam tu. Ya, konsep dia macam tu, ya. Jadi dia akan tanam macam itulah, ya, keadaan dia.
Jadi tempat kita tak boleh lah. Ya, tempat kita ni dia lembap, ya, tropika lembap. Ya, jadi dia berbau lah. Ya. Tapi negara Arab dia kering. Ya, sebab tu kalau ada anjing mati kan, dalam hadis ada sebut cerita ada anjing yang mati, anak anjing mati dan dia ada di bawah tempat tidur Nabi. Ya, kalau maknanya kita kata Nabi tu tidur atas katil, di bawah katil Nabi tu tak perasan, Nabi pun tak perasan ada anak anjing lah, ya, yang mati di bawah tu. Ya, sebab itu antara sebab para ulama kata, sebab tu malaikat tak datang jumpa Nabi untuk satu jangka masa yang agak panjang. Malaikat tak boleh masuk. Sebab dalam hadis Nabi kata, ya, la tadkhulu malaikatu baitun. Ya, malaikat tak akan masuk dalam rumah yang fihi kalbun wa tasawwurun, ya, yang ada anjing dan juga yang ada patung. Jadi tak boleh patung duduk dalam rumah, tak boleh, ya. Kalau kita beli mainan untuk cucu kita, masa cucu kita main, kita boleh bagi dia main. Lepas pada main, kita kena simpan dalam tempat tertutup. Jangan letak dalam dalam tempat yang terbuka. Ya, dalam kabinet yang cermin boleh nampak, ya. Ataupun kita belikan dia nak patung ke belikan apa sajalah. Ya, kita letak dekat tempat yang obvious. Ya, nanti malaikat rahmat tak masuk. Ya, jadi oleh kerana itu kita tak boleh pamerkan. Ya, kalau kita pergi ke mana-mana kita dapat Angry Bird ke apa, kita letak dalam kereta. Nanti malaikat rahmat tak masuk dalam kereta kita. Bila malaikat tak masuk, doa kita tak terangkat. Ya, pasal malaikat rahmat yang bawa doa kita ni angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dicatat oleh malaikat pencatat kiri dan kanan, raqibun atid, tetapi tak diangkat ke langit. Ya, sayang. Ya, jadi oleh kerana itu kita make sure kat rumah kita tak ada patung-patung tadi. Kalau ada mainan, ustaz pun ada. Apa cucu kita nak main mainan kan, ya, kita belikanlah juga. Tetapi selepas dia main kena simpan. Ya, jangan dibiarkan. Termasuklah kita kata dalam bentuk apa kita panggil, ya, bantal peluk ke, dalam bentuk, maknanya tak boleh berbentuk binatang ataupun benda hidup. Ada mata, ada telinga, ada kaki. Kita tengok sempurna. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana ia menghalang malaikat rahmat daripada masuk. Ya, kita dah tahu dah cerita ni. Jadi Nabi tadi, ya, malaikat tak masuk lama. Jibril tak datang ke rumah Nabi lama kerana apa? Kerana rupa-rupanya ada bangkai anak tadi kita panggil anak anjing, ya, di bawah tempat tidur Nabi. Nabi pun tak perasan sebab kita tahulah Madinah ni, ya, dia punya suhu ataupun iklim dia kering, dia tak lembap. Ya, kena pula musim, kita kata musim sejuk, mana bulan 12, bulan 1 tu orang tak perasanlah, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab dia kering. Ya, jadi maknanya tak berbau, tak busuk. Ya, jadi benda-benda tu kena diambil perhatian. Kerana terbukti ke rumah Nabi pun bila ada benda tu malaikat tak masuk. Ini kan pula rumah kita, tuan-tuan. Ya. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Maknanya ada tak orang tahu? Ada. Orang yang buat kajian lah, yang pergi, saya sebut tadi kan, arkeologis, ya. Historian yang buat kajian, buka dia punya chamber tadi tu, ya, tomb dia tu, dan tengok dalam tu ada apa? Ada dia punya tulang-tulang. Bila dikumpulkan semua tulang tu membentuk 7 orang lelaki. Dan anjing tadi pun, ya, termasuklah ada tulang anjing juga. Jadi sebab tu gua tu sampai sekarang dipanggil The Cave of the Seven Sleepers. Mana tak ada bincang lagi dah. Sebab bila dilihat balik pada dia punya skeleton tadi memang 7 orang. Ya, tak ada cerita. Tak ada letak situ 3 atau 5 atau 7, tak ada. Memang dah confirm Seven Sleepers. The Cave of the Seven Sleepers. Ya. Itu sejarawan Islam dah setuju dah. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Ya. Maka jangan jangan kamu bertelagah lagi lah. Ya. Jadi apabila manusia datang, ya, mereka akan berbincang. Ya. Jadi mereka akan bertelagah, ya, 5 orang kena, tak perlu lagi. Ya. Kerana apa? Kerana jumlah mereka itu sudah diketahui. Jangan berbantah-bantah lagi. Fala tumari fihim. Jangan berbantah, ya, dengan mereka. Illa mira'an zahira, melainkan melainkan sekadar bantahan secara zahir saja. Ya, yang zahira saja. Maknanya setakat bincang-bincang macam tu. Tak payah pergi detail-detail lagi, tuan-tuan. Pasal dia punya hakikatnya sudah diketahui. Ya, kita dah tahu dah hakikat dia. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu minta fatwa daripada mereka, tak payah tanya. Pasal mereka tak hidup zaman tu. Ya, ini yang datang kemudian. Sebab itu Nabi yang tidak hidup pada zaman tersebut, Allah turunkan wahyu.
cerita secara detail supaya Nabi boleh jawab soalan manusia. Ya, selesailah tuan-tuan. Itu dia punya ceritanya. Ya. Okey, ya. Apa lagi yang boleh kita sambung tuan-tuan? Ada apa-apa? Silakan. Tuan-tuan, kita buka pada perbincangan sebab yang sebelah tu ada cerita lain tu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Ini apa ni, bila orang tanya pada Nabi, ya, apa ni, mereka tanya pada Nabi. Nabi tahu tak kisah 7 pemuda yang tidur? Nabi tahu tak kisah seorang raja yang menguasai timur dan barat? 2 soalan. Soalan ketiga pun tuan-tuan. Ingat tak? Ya. 1 soalan 7 pemuda, 2 soalan Zulkarnain yang menguasai timur dan barat, 1 lagi soalan yang orang Mekah tanya. Pertanyaan tu datang daripada orang Yahudi kan? Apa pertanyaan nombor 3? Tuan-tuan? Apa dia? Apa dia Kak Wan? Ya. Apa soalan nombor 3? Tuan-tuan dah salin kan? Peringkat awal kita punya perbincangan. Sebelum kelas tadi tuan-tuan dah tengok-tengok balik nota lama kan? Dia macam tu je tuan-tuan. Sebelum kelas tu 10 minit, 15 minit tuan-tuan tengok nota lama. Jadi bila kita bincang tu tuan-tuan dah ada dia punya gambaran. Ya, sebab kalau tidak nanti tuan-tuan lost. Ya, bila ustaz tanya balik tuan-tuan tak boleh jawab sebab apa? Sebab kita tak ulang kaji. Tapi cuba tengok nota tuan-tuan, mesti ada. Ya, apa dia nombor 3? Ya, apa dia nombor 3 Linda? Soalan tadi. Ustaz. Ya. Roh. Ya, silakan. Soal roh. Roh. Soalan tentang roh ya. Tadi ada siapa nak tanya tadi soalan tadi? Ya. Ustaz, saya nak tanya. Ya, Haji saya Don. nak tingkat pasal inscription. Ya. Inscription tu masa bila? Yang satu, pasal mereka tu mati. Masa bila dia mati? Macam mana tak dengar? Dia orang tu, 7 orang tu dimatikan oleh Allah. Setelah Tapi jumpa raja tadi. Setelah jumpa raja. Dia 7 mati sekali. 7 mati sekali. Jangan tanya siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Tak tahu. Sebab benda tu tak signifikan, Haji Don. Jadi Allah hanya cerita yang signifikan saja, 7 mati. Tu confirm. Bagi satu pasal inscription. Jadi Ya, inscription tu dah siap nama 7 orang. betul. Tak dengar tu Haji Don. Tak dengar. Tak dengar Haji. Dalam inscription, pasal dah ada inscription, dah ada nama-nama orang. Masa Haji Don cakap inscription tu dengar. Yang kemudian tu tak dengar. Okey, tak apa. Okey, cancel. Tak payah, jangan. Dah okey dah tu. Boleh. Cuma tak dengar cerita saja. Jadi kalau Pasal tadi kita cakap, macam mana tahu 7 orang asal-asalnya. Cakap pasal nama-nama dia orang dah describe. Macam dia orang bilang semua orang tadi. tak boleh dengar. Haji Don kena rapatkan dia punya mic tu. Tak apalah ya. Ustaz ambil kesimpulan. Kami tak dengar. Kami tu termasuk ustaz pun tak dengar juga. Saya pakai mic saya lah, tak apa. Okey. Kasih orang lain belum? Macam mana? Tak apalah ya. Ustaz apa ni buat dasar pada kepahaman ustaz je lah. Mungkin Haji Don nak tanya inscription tu bila tulis kan? Seperti mana Haji Don tanya tadi, bila 7 orang ni mati? Okey, tak apa. Apa ni sama tadi ustaz dah jawab ya. Ketika mana misi mereka tu dah tercapai, macam kita lah. Sebab Nabi dan Rasul atau orang beriman ni kan dia ada mission kan. Bila mission mereka accomplish, maka Allah matikan lah. Macam Nabi Muhammad SAW. Pasal apa Allah matikan Nabi pada usia 63 tahun? Sebab mission Nabi dah accomplish. Pasal apa Nabi Isa Allah tak matikan lagi? Pasal mission dia belum accomplish. Pasal tu Nabi Isa Allah tak matikan lagi. Dan Allah akan hantar pada akhir zaman. Apply kan kepada 7 tadi. Ya. Mengapa 7 tadi Allah matikan? Sebab mission mereka accomplish. Apa mission mereka? Nak membuktikan bahawasanya, ya, yang pertama, mission mereka adalah nak selamat daripada raja yang zalim. Raja zalim mati dah. Ganti dengan raja yang beriman kan? Okey tu. Yang kedua, mereka punya bangkit semula tu adalah untuk membuktikan bahawasanya janji Allah itu adalah benar. Nak jawab cerita ayat 21 tu.
Ya. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Ayat 21 atas sekali, wa kadzalika a'sarna alaihim, okey clear, daripada liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya mereka, yang ni masyarakat yang hidup pada zaman tu, mengetahui bahawasanya wa'dallah, janji Allah itu adalah benar. Apa janji Allah tu? Menghidup dan mematikan. Ya. Jadi itulah cerita dia. Ya. Itu kan polemik pada masa tu. Jadi bila dia polemik pada masa tu, kena adalah orang jawab. Ya. Memanglah Taurat ada. Tapi Taurat tu kan ada tanpa Nabi Musa. Nabi Musa kan dah wafat. Tapi Taurat kekal. Macam Nabi Muhammad wafat. Kan kekal dia punya mukjizat kan kekal kan. Tadi siapa yang nak tolong jawab tu? Jadi yang nak tolong jawab tu ialah budak-budak tadi tu. Ya, dengan sebab mereka bangun selepas tidur 300 tahun atau 309 tahun, maka terbuktilah bahawasanya Allah memang menghidup dan mematikan. Ya, jadi bila mission mereka accomplish, maka Allah wafatkan ke-77 tadi. Mana mereka tak sempat buat benda lain lah. Ya, dan ustaz pun tak tahu mereka sempat makan ke tak makanan yang mereka beli tu. Wallahu alam, sebab tak ada cerita. Dalam kitab tafsir pun tak ada bagi tahu. Ya, itulah cerita dia. Okey, Ustaz Arab, Haji Don dah dapatlah jawapan tadi. Ya, lain-lain silakan. Ada apa lagi nak tanya tuan-tuan? Ustaz, dengar tak? Ya, dengar. Ustaz, ini okey. Soalan saya, Ustaz jawab. Terima kasih. Kalau Ustaz guess, tapi you guess right one. Dengar tak? Dengar, tapi lepas pada dengar tu, Haji Don jadi perlahan pula. Oh, ya ke? Hello? Okey. Hello? Ya, dengar. Sekarang dengar. Ini pasal nama 7 orang tu. Ya. Saya nak tie back to the inscription. Inscription tu masa bila buat? Kan masa dihilang orang cari dia dah famous, semua orang tahu bila dia masak, orang tengok pakai lain tangkap dia. Pada raja tunjuk ke tempat dia. Jadi masa tu semua dah tahu kan. Tambah ada inscription. Inscription tu nama-nama dia orang dah ada kan. Jadi, ada. Inscription tu ada. Jadi yang kita kata archaeologist tu saya assume in the recent years lah. Ya, betul. Jadi archaeologist tu cuma nak confirmkan ataupun apa tujuan archaeologist. Pasal kita dah tahu dah 7 orang pasal dah ada inscription tu. Yalah, nama kita tak tahulah sekarang ni. Tapi zaman budak-budak tu bangun tidur, sebab budak-budak tu kan masih hidup. Jadi bila budak tu pergi ke pasar, orang tangkap dia pasal koin yang digunakan kan koin yang lama. Kan? Jadi bila koin yang lama tu orang pelik lah macam mana dia dapat. Bila ditangkap, bawa kepada raja, raja tanya, what is your name? You, what is your name? Tanya pada budak tu. Budak tu jawab lah, my name is Hang Tuah, kata contoh kan. Kata ya, ada 7. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu. Ustaz pun tak hafal nama budak-budak tu. Ya. Tapi Syekh Maududi menjawab nama budak-budak ni dalam tafsir dia. Ustaz kena tengok tafsir dia. Ya, meaning of the Quran. Memang ada tafsir dia, Tafhimul Quran. Ya. Jadi Syekh Maududi yang senaraikan nama-nama tu. Ada lagi ulama lain yang senaraikan, tapi yang Ustaz ingat Syekh Maududi lah. Ya, almarhum. Jadi nama budak-budak ni 7 tadi. Jadi bila raja tanya, siapa nama kamu? Budak ni jawablah nama dia. Yang itu apa? Ya. Yang tu akan ring the bell lah. Pasal ini nama budak-budak yang dalam kita punya inscription tu. Ya, Ustaz Arab tuan-tuan faham ya? Jadi bila raja tanya, kamu daripada zaman bila, dia bagi tahulah cerita zaman raja yang zalim apa semua. Oh, raja yang zalim mati dah. Ini dah 300 tahun dah. Raja yang baru sekarang yang beriman ni, yang sekarang ni. Ya, dia pun tanya, mana lagi yang 6? Dia bawalah ke tempat itu yang jadi wa kadzalika a'sarna alaihim tu ayat 21. Ya, yang demikian itu kami telah perlihatkan ya kepada manusia tentang mereka ni. Jadi cuba tanya nama-nama ni. Nama-nama tu samalah dengan nama yang ada pada inscription tadi. Tapi kalau Haji Don tanya arkeologi, macam mana arkeologi ni boleh tahu nama budak-budak ni? Tak tahu. Memang tak tahu, mana ada nama kat situ. Pasal dekat kubur mereka tu tak ada dia punya tulisan, nama tu tak ada. Ya, yang Ustaz cerita tadi tu cerita
zaman Islam ni. Bila orang nak tahu bila Islam datang ke Malaysia, ya, salah satu daripada bukti sejarah, ya, dia punya historical artifact yang kita jumpa ialah batu nisan tadi. Kalau yang 7 pemuda ni ada batu nisan, tulis nama dia, mati bila, oh senang tuan-tuan. Tak ada. Ya, Ustaz dah pergi banyak kali tempat tu dah, ya. Dekat 30 kali Ustaz pergi tempat tu. Bila kita tengok tak ada, ya. Ustaz pun dah tanya soalan Haji Don tadi kepada penjaga tu. Dia kata tak ada nama. Itu yang susah tu. Tapi yang pasti bila dia buka dia punya chamber tu, tengok dalam tu memang ada tulang. Kumpulkan tulang tu ada 7 manusia. Itu cerita dia Haji Don. Ya. Okey tak? Ya. Ustaz tak pasti Haji Don dapat ke tidak, ya? Inscription tu supply semasa dia keluar dulu. Zaman dulu. Okay. Zaman dululah, maksudnya setelah macam kita kata batu bersurat di Terengganu tu kan. Jumpa zaman kita tapi bila tulis zaman dulu tu lah. Itulah maksud dia. Jadi ketika budak tu hilang, ya, dan dah bertahun-tahun hilang, maka pemerintah pada masa tu nak rakamkan nama mereka. Itu yang kata Ar-Rakim tadi tu. Ya, Ar-Rakim tadi, ya. Am hasibta anna ashabal kahfi war-rakim. Tu ayat 9. Tuan-tuan kena sebab maklumat dia bukan atur macam buku sejarah, sebab Quran bukan buku sejarah tuan-tuan. Oleh kerana Quran bukan buku sejarah, tuan-tuan kena kutip dia punya maklumat tu, ya. Sebab tu Ustaz kata tuan-tuan kena baca sikit. Ya, Ustaz harap untuk pertemuan kita yang akan datang tuan-tuan baca sikit. At least 10 minit ke 15 minit sebelum kelas tuan-tuan baca. Jadi tuan-tuan dapat balik, oh ni Ustaz dah cerita Zulkarnain, Ustaz dah cerita yang ni, Ustaz dah cerita. Jadi bila kita discuss, jadi tuan-tuan dah ada idea tu. Sebab kalau tidak tuan-tuan akan tanya benda-benda yang sama lagi, ya. Bukanlah Haji Don tadi, ya. Sebab soalan Haji Don tu fresh lah, ya, itu soalan baru lah. Tapi Ustaz harap tuan-tuan yang akan datang macam tu jugalah. Tuan-tuan kena kerjasama lah dengan Ustaz. Sebab yang pertama kita tak duduk dalam satu dewan kan. Kalau duduk macam Rumah Hajah Masyidah senang. Ya. Jadi live, bila live tu Ustaz boleh tulis dekat papan kan. Ustaz boleh kita panggil, tunjukkan balik apa semua macam ni. Susah sikit lah. Tapi tuan-tuan at least tuan-tuan tengok muka Ustaz lah kan. Muka tuan-tuan yang tuan-tuan tak bagi Ustaz tengok. Ya, macam Haji Don. Ya, mana nampak muka dia? Ya. Jadi di stop video je tak nampak kan. Tapi tak apalah. Ya. Keluar apa? Gambar saja, bukan real tuan-tuan. Ya. Dia tak tunjuk gambar dia. Ya. Dia tak tunjuk dia punya muka real dia kan. Itu gambar saja. Tak apalah, ya. Bukanlah penting sangat benda tu. Tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan, cerita Ashabul Kahfi ni memang sebab ini antara cerita paling menarik dalam Quran. Selain daripada cerita Nabi Yusuf, ini adalah cerita yang menarik dan cerita ni complicated. Kita kena faham betul-betul tuan-tuan. Sebab tu Quran adalah mukjizat. Ya. Kalau tuan-tuan ada background sikit bahasa Arab, senang Ustaz nak cerita. Tapi kalau tuan-tuan tak ada background tu, bukanlah kata tak boleh, ya. Tapi tuan-tuan kena dengar betul-betul. Dan tuan-tuan kena salin nota-nota dia tadi, ya. Kita kena buat kesimpulan tuan-tuan. Ya. Apa yang boleh kita simpulkan daripada ayat yang ke berapa tadi? Kita mula tadi ayat 18. Ustaz ulang sikit 18. Tak apa, ya, kita dah dapat dah. Kita mula 17. Kita mula 19. Ya. Ceritanya ialah mereka ni tidur dan mereka dibangkitkan. Bila mereka bangkit, maka mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur? Jadi ada yang kata separuh hari, ada yang kata sehari. Sebab apa mereka ada pendapat begitu? Sebab keadaan tubuh mereka tidak berubah. Keadaan mereka tak berubah. Sama aja, ya. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian sebab masa mereka masuk, ya, ketika mereka masuk, Kak Faridah tak mute. Ketika mereka masuk pada waktu isyraq. Ketika mereka masuk pada waktu matahari baru terbit. Isyraq kan. Ketika mereka terjaga pada waktu petang. Sebab tu mereka ingat mereka tidur separuh hari je. Ya, ataupun mereka tidur semalam, mereka terjaga hari ni. Sebab logiknya macam tu lah. Mana ada orang tidur sampai berhari-hari kan. Okey, itu cerita dia. Selesai. Kemudian yang lain apa lagi? Ya. Kemudian yang lain, bila mereka bangun, mereka rasa lapar. Hantar salah seorang daripada 7 budak tadi pergi ke bandar. Tapi mereka dah bagi guideline. Jangan obvious sangat. Kena low profile. Jangan
sebabkan ada orang yang perasan kehadiran kita. Sebab mereka takut mereka ditangkap oleh raja yang zalim. Ya, sedangkan raja yang zalim mati dah. Jadi apa yang menyebabkan mereka ditangkap? Kata dalam kitab tafsir ialah antaranya ialah kerana duit yang mereka gunakan. Kerana koin yang mereka gunakan, koin yang mereka gunakan tu apa jenis dia? Dirham. Dirham tu duit apa tuan-tuan? Duit perak. Ya, ada tahun kat situ. Menyebabkan mereka ditangkap. Bawa kepada raja. Ya, bawa kepada menteri. Raja dan menteri pun tanya, siapa kamu? Dia pun bagi tahu nama dia. Ya, nama saya Fulan bin Fulan. Itu yang ring the bell tu. Ya, ini nama budak-budak yang ada dalam inscription yang zaman dulu-dulu buat ni. Ya, jadi dia pun tanya, kamu daripada zaman bila? Dia cerita lah. Ya, jadi raja dah tahu dah cerita ni. Ya, cerita ni memang popular. Tetapi tak jumpa orang dia. Baru hari ni jumpa. Maka dia tanya, yang 6 lagi mana? Yang 6 lagi duduk dalam gua. Ya, raja tu pun pergi bersama dengan menteri, sama dengan budak seorang tadi. Bila sampai di gua, semua ceritalah. Nama sekian apa semua sebagainya. Selesai. Ya, sebab misi mereka sudah accomplish. Apa yang berlaku? Allah wafatkan mereka. Setelah mereka membuktikan bahawasanya memang Allah ini maha menghidup dan mematikan. Ya, jadi maknanya dah accomplish lah dia punya mission. Sebab tu Allah matikan. Kita pun sama tuan-tuan. Bila mission kita dah accomplish, Allah matikan kita. Dah cukup lah. Ya. Tetapi kalau belum, macam Nabi Isa, Allah tak matikan lagi. Allah simpan Nabi Isa tu di langit. Langit yang kedua. Nanti akhir zaman Nabi Isa turun lagi. Pasal Nabi Isa belum sempat berkahwin. Nabi Isa belum sempat untuk menjadi ketua, pemimpin politik, belum lagi. Sebab itu Allah bagi Nabi Isa tanggungjawab tersebut pada akhir zaman nanti. Menyelamatkan umat Islam daripada Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Memerintah dengan adil. Sebelum Allah datangkan angin yang baik, mematikan semua orang beriman. Yang ada ketika kiamat berlaku ialah orang kafir saja. Orang beriman tak ada dah, semua mati dah. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya? Cuma mereka bertelagah. Bertelagah ni kemudian. Bukan zaman tu dah tahu dah 7 orang. Ya. Kemudian nanti. Sebab tu ayat yang ke-22 ada perkataan, ada huruf sin kat depan tu. Sayaqulun. Ya. Mereka akan berkata pemuda ni 7 orang. Sebab 7 ni kan dah disimpan dalam apa kita panggil dalam chamber tadi tu. Ya. Dan bukan semua orang pergi. Sebab tu kalau tuan-tuan yang mungkin tak pernah sampai tempat tu, kalau kita tanya, ya, kita akan kata, tapi Quran kata 3, Quran kata 5, ya. Tapi kalau orang yang dah pergi, confirm dia tahu dah 7. Pasal nama tempat tu pun Cave of the Seven Sleepers. Ya. Sama juga dengan masyarakat pada masa tu, bukan semua orang pergi. Jadi yang tak pergi, dia kata ada yang 3, yang ke-4 anjing, ada yang kata 5, yang ke-6 anjing. Tetapi kata Allah, itu semua adalah rajman bil ghaib. Adalah teka-teka saja. Bukan betul pun. Ya. Yang betulnya bila? Wa yaquluna sab'atun. Yang betul, mereka kata 7. Yang ke-8 ialah anjing. Katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku yang mencipta aku, a'lamu bi'indatihim. Allah yang maha tahu. Mungkin jumlahnya lain, kita tak tahu. Allah yang maha tahu. Tapi 7 tu, Allah tak sebut ini adalah tekaan tak. Yang Allah kata tekaan tadi, yang 3 dengan anjing, 5 dengan anjing. 7 dengan anjing, tak ada. Ya? Allah yang maha tahu jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka melainkan sedikit saja. Maknanya boleh tahu. Ya? Allah bagi izin untuk orang yang mengkaji tahu. Siapakah orang yang mengkaji itu? Ahli sejarah dengan arkeologi lah yang pergi cari tu. Jadi mereka jumpalah 7 skeleton tadi tu, ya. Himpunan skeleton tadi lah, ya. Bila kumpulkan ada 7. Ya, sebab tu mereka kata 7. Sebab itulah nama Cave of the Seven Sleepers tu. Inscription dah tulis lama lah dulu lagi. Sebab tu raja tu tahu cerita mereka ni. Bila budak ni sebut saja nama dia, itu yang ring the bell. Ya, boleh kata ini nama budak salah seorang daripada yang itu cerita dia. Boleh tuan-tuan, selesai lah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan ada dapat manfaat daripada perbincangan ni. Pasal baca Quran, baca Suratul Kahfi setiap minggu baca. Ustaz yakin tuan-tuan mesti baca punya. Ya, kalau tak sempat baca pun paling kurang dengar CD dia. Ya, alhamdulillah lah kita kata, ya. Tetapi isunya ialah sejauh mana kita memahami surah ni. Kerana surah ni Nabi sebut siapa yang baca surah ni. Ya. Baca tu bukan baca. Sebab dalam bahasa Arab bila kita kata baca tu dengan kefahaman. Sebab dalam bahasa Arab
perkataan qari itu maknanya orang yang, kalau kita kata reader lah. Ya, dia bukan reader. Ya, orang yang baca dan memahami. Sebab tu qurra, ya, plural untuk qari zaman dulu maknanya orang yang dia ulama, orang yang faham. Bukan orang yang baca saja. Tapi perkataan qari itu sudah dikecilkan zaman kita, orang yang pandai baca Quran, tapi cuba kita tengok. Ya, sebab tu kita tengok Quran time. Pasal apa Quran time tu kena ada 2 orang? Kadang-kadang dia panggil 3 orang. Sebab apa? Sebab Ustaz Tarmizi yang jadi qari tu, dia hanya baca saja. Ya, dia betulkan tajwid orang, dia ajar dia punya kaedah bacaan, qiraat, ya. Tetapi cuba kita tengok, ada tak pentadabbur? Ada. Ya. Apa ni Tuan Fazrul tu yang tadabbur kan. Kadang-kadang kalau ada isu-isu penting, ada isu besar, dia akan jemput pensyarah, ya, bidang syariah ke, bidang usuluddin ke, bidang tafsir ke, untuk datang untuk bantu memahami ayat tu, ya. Cuba kita tengok. Pasal apa kena ada 2 orang, 3 orang, ya? Sebab zaman kita dah pecahkan. Orang yang baca Quran saja. Orang yang tafsir saja, kan dah ada beza dah. Ya. Kalau zaman dulu bila kita sebut Ibnu Mas'ud, beliau adalah qari, pembaca Quran, dan beliau juga adalah orang yang memahami Quran. Boleh cerita tafsir. Ali, ya, orang yang membaca Quran, begitu juga orang yang memahami Al-Quran. Tahu asbab nuzul. Ayat ni maksud apa hukum. Itu, konsep dia dah berubah, tuan-tuan. Konsep qari dulu dengan sekarang jauh beza. Ya, sebab itu kita tak nak berada pada tahap membaca semata-mata, dapat pahala saja. Kita nak lebih pada itu. Sebab Quran diturunkan untuk kita faham. Ya, bukan saja ustaz nak mengomel ni, tak, ya, tapi nak, sebab dah banyak kali lah kita belajar. Tuan-tuan pun ada belajar dengan apa ni, ya, apa kita panggil, ya, ustazah, banyak ustaz, ustaz yakin, ya. Tetapi macam tadilah, ya, apa yang kita faham daripada surah ni. Dengan memahami surah ni, baru kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, yakinlah. Kalau setakat baca surah ni, tuan-tuan, kita belum selamat daripada fitnah Dajjal. Kerana nak tahu fitnah Dajjal tu, kita kena faham surah ni. Baru tuan-tuan tahu, oh ini punya fitnah Dajjal. Ini rupanya. Baru kita tahu. Kalau tidak, tak dapat, tuan-tuan. Kerana Quran mesti dipahami. Ya, reading, betul. Tapi with understanding. Ya, kita panggil reading comprehension, dia panggil. Ya, baca dan memahami. Yang itu yang kita kurang sikit. Yang itulah ustaz cuba bantu untuk tuan-tuan fahami. Jadi itulah, ya, itu misi ustaz. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat, tak dapat banyak pun dapat sikit. Tapi tolonglah nota-nota tu diulang kajilah. Ya, macam kita belajar bab akhlak tu sama juga, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar kelas apa pun, tuan-tuan kena ulang kaji. Baca-baca balik, ya. Bukanlah ustaz tahu tuan-tuan bukan full time student, betul. Ya, tapi ulang-ulang kajilah sikit. Paling kurang kita ingat balik, kan. Inscription cerita dia. 7 pemuda, ya, mereka ni hidup zaman bila, kemudian mereka ni hidup zaman Taurat ke zaman Injil, tu benda-benda basic yang kita dah selesai dah, tuan-tuan. Jangan kata lagi ni zaman Nabi Isa, bukan. Sebelum zaman Nabi Isa. Pasal yang tanya soalan tu, yang bekalkan soalan adalah ulama Yahudi. Ulama Yahudi dah tentu ambil daripada mana? Daripada Taurat. Jadi maknanya confirm, betul kata Ibn Katsir, mereka ini hidup pada zaman Taurat, bukan zaman Injil. Okey, tuan-tuan, ya. Ustaz tak nak panjangkan lagi, masa dah 11 lebih. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih juga pada organizer kita Haji Ahmad Nazri, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan yang pertama kita minta supaya Allah bagi kepahaman Quran. Tuan-tuan kena baca selalu doa tu. Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manusina. Ya Allah, ya, berilah peringatan bagi kami apa yang kami lupa. Ingatkan kami. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya, daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya. Dan jadikan Quran ini sebagai imam, sebagai cahaya, ya. Itu kan doa yang selalu kita minta, yang kita boleh baca, ya. Setiap kali kita nak baca Quran ataupun selepas membaca Quran, supaya kita dapat panduan daripada Quran tu. Sekadar tu, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Ya, sama. Baru dengar suara Kak Masita. Terima kasih.
Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir. Waalaikumsalam. Haji Nazri, Ya, thank you so much. okey, sama-sama. Right. Right. Ya. Okey. Jumpa lagi ya. Jaga Okey. diri semua, jaga keselamatan, kesihatan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak muka. Okey. Baik. Khabar sihat Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Inilah organizer. Zuhad. Dah. Ada menarik hari ni lah. Bukan hari ni lah, tahun ni. Orang, umur dia sekarang, 60 tahun dia lahir, dia akan jadi 20-20. Memang kan? Memang apa yang pelik? Memang apa yang pelik? Apa yang pelik? Macam mesti lihat lah